Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat sikit. Alhamdulillahilladzi yattasifu bisifatil kamal wa yan'atu bina'util jamal wa ya'rifu ma kana wa ma yakunu wa ma huwal kain fil hal wal ma'al. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa atba'ahi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني. وقال طوبى لمن آمن بي ولم يرني. 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 الحديث أخرجه الأحمد بسند صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berbahagia tuan pengerusi majlis, yang dihormati Imam Besar Masjid Tuanku Zainal Abidin, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin hadirat, seterusnya anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutaakhir ini kita telah dikejutkan dengan satu isu, iaitu yang sama-sama kita sedar tentang kehadirannya, tentang serangannya, iaitu isu Syiah. Dan atas tajuk itulah akan sama-sama kita kongsikan pada malam ini dengan tajuk Bahaya Syiah. Sebelum melanjutkan bicara atas tajuk ini, untuk kita bicarakan satu-satu perkara itu, untuk kita menghukumkan satu-satu perkara itu, baik atau buruknya, betul atau salahnya,
adalah tidak adil kalau kita menghukum tanpa terlebih dahulu kita mengetahui asal-usul, selok-belok dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk itu, sebelum kita pergi lebih jauh, suka saya kongsikan dengan tuan-tuan di sini bahawa saya yang ingin membicarakan tajuk bahaya Syiah pada hari ini di hadapan tuan-tuan adalah sebagai satu amanah yang saya terima daripada guru-guru saya dahulu. Kerana pada hari ini sebenarnya saya bukan nak mengajar, tidak juga nak berceramah, tapi mau mengongsikan apa yang telah saya terima dari guru-guru saya dan apa yang telah saya sendiri alami setelah berkongsi hidup dengan masyarakat Syiah selama kira-kira 9 tahun. Kisahnya begini. Setelah kami menamatkan pengajian kami peringkat master di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Karachi, Pakistan, rektor kami pada masa itu telah kumpulkan kami. Beliau bagi tahu kami 175 orang. Beliau bagi tahu kalau kamu nak pulang ke kampung halaman kamu, ke negeri kamu bersama degree dan sanad hadis dari kami, kamu kenalah sempurnakan satu syarat terakhir dari kami, iaitu kamu kena mempelajari kitab-kitab dan ilmu yang berkaitan dengan mazhab Syiah. Jika tidak, kamu terpaksalah balik tangan kosong. Jadi kami 175 orang pada ketika itu tidak ada pilihan. Termasuklah rakan-rakan kami dari England, South Africa, Zambia, Namibia, dari Nepal, dari Fiji, Thailand, Indonesia, Filipina, dan saya daripada Malaysia. Begitu juga ada daripada Tunisia, Saudi Arabia, Kuwait dan beberapa negara yang lain. Maka tak ada pilihan, kami terpaksa kembali ke kuliah. Walaupun barang dah packing, walaupun ada tiket yang dah beli, walaupun kitab-kitab dah dibungkus, tetapi oleh kerana syarat ini kami terpaksa akur dan kami kembali masuk ke kuliah. Lalu syekh yang mengajar kami ilmu tentang Syiah ialah Profesor Abdul Ghaffar Tanswi. Beliau ini pula telah belajar ilmu-ilmu tentang Syiah dan kitab-kitab tentang ilmu Syiah ini daripada gurunya yang merupakan bapanya sendiri, Syekh Profesor Abdul Sattar Tanswi. Dan Profesor Abdul Sattar Tanswi ini pula telah belajar ilmu dan kitab-kitab Syiah daripada ulama-ulama Syiah di Qum, Iran selama 4 tahun setelah beliau sendiri disyaratkan oleh gurunya dahulu, Husain Ahmad Madani. Selepas beliau menyelesaikan pengajiannya Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Sunan Tahawi, Mishkat Masabih, Muwatta Imam Malik dan Muwatta Imam Ahmad, maka gurunya Syekh Mahmud Hasan Diubandi beri kepada beliau syarat yang sebagaimana syarat yang telah kami terima daripada syekh kami, iaitu kamu juga kena menyempurnakan pengajian ilmu yang berkaitan dengan Syiah dan kitab-kitab Syiah di Iran. Dan kamu kena pergi ke sana di Qum, belajar di sana dengan ulama-ulama mereka, tetapi kamu kena menyamar jadi mereka. Sebab seandainya mereka tahu kedatangan kamu sebagai ahli sunnah wal jamaah yang ingin mendalami mazhab mereka, maka insya-Allah kamu akan dijadikan bubur Asyura. Jadi beliau telah pergi di sana dengan penuh pengorbanan, doa dari ibu dan syekhnya. Selama 4 tahun beliau mendalami ilmu Syiah, belajar kitab-kitab Syiah, lebih-lebih lagi kitab Usul Arba'ah, Usul Kafi, Istibsar, Tahzibul Ahkam, Man Lam Yahdurul Faqih, Biharul Anwar dan lain-lain kitab-kitab Syiah yang tidak ada di dalam mazhab kita, yang tidak kita guna pakai di dalam agama kita, dan yang tidak ada barangkali dibenarkan, dihalalkan untuk disimpan di dalam negara kita ini. Maka kitab-kitab itulah yang beliau pelajari. Untuk itu tuan-tuan, secara jujurnya kita terpaksa mengakui bahawa Syiah ini, kalau kita ingin mengenalinya, ia tidak cukup dengan hanya membaca buku. Ia tidak cukup malah barangkali dengan hanya membaca kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Hakikat sebenar Syiah itu akan kita kenali. Hakikat sebenar Syiah itu akan tersingkap apabila kita benar-benar mempelajari kitab mereka dari mereka sendiri. Dan kedua, kita
hidup bersama dengan masyarakat mereka. Maka dengan dua ini tidak ada taqiyah untuk mereka sembunyikan hakikat yang ada pada mereka, dan tidak ada jalan untuk mereka sembunyikan kepada kita apakah sebenarnya akidah, i'tiqad, pegangan dan amalan-amalan mereka yang sebenar-benarnya menjadi pegangan dan akidah serta i'tiqad mereka. Jadi alhamdulillah, walaupun 17 tahun dahulu saya tidak faham mengapa saya harus menghadiri kuliah mempelajari kitab-kitab Syiah selain daripada melaksanakan kehendak Syekh dan menyempurnakan ketaatan kepada beliau, hadir ke dalam kuliah. Tetapi hari ini saya mendapat jawapannya, dan alhamdulillah saat ini, ketika ini saya akan mengongsikannya dengan tuan-tuan. Jadi untuk itu, oleh kerana masa yang diberikan terhad sehingga pukul 9, sedangkan pakej yang biasa saya buat seringkas-ringkasnya ialah 2 jam setengah dan mu'tadil 3 jam, dan yang bagusnya sampai 5 jam. Tapi tak tahulah orang Putrajaya sedia duduk lama mana agaknya. Kembali pada asal tu, kita Syekh sampai ya, Mekah sampai, berhenti, kita sembahyang, Pak Isyak tersambung. Nampaknya ada sikit laluan. Jadi kalau Syekh Ghamidi sampai nanti, kita akan solat Isyak, dan selepas solat Isyak beliau berangkat. Tetapi minta pada tuan-tuan untuk kita sambung terus, sebab kalau ngaji separuh tak faham, nanti bawa balik benda lain. Saya baru cakap peringkat yang boleh, yang belum boleh belum sampai lagi. Jadi nanti bawa balik kata boleh. Jadi masalah besar pula lepas pada itu. Jadi insya-Allah Syekh Ghamidi akan sampai mengimamkan solat Isyak. Kita solat Isyak bersama beliau, kemudian kita continue sehingga selesai kita punya bicara. Boleh insya-Allah tuan-tuan ya? Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan tak ada masalah Putrajaya. Saya tinggalkan rumah saya di Jerantut, 270 km daripada pintu rumah saya ke masjid ini. Di belakang rumah saya 2 meter lagi air banjir akan menjengah ke lantai rumah kami. InsyaAllah Allah pelihara. Jadi saya tak risau nak balik. Tuan-tuan tak ada banjir sini, takkan nak balik juga. Lagipun dekat, saya jauh. InsyaAllah kita teruskan sehingga selesai. Boleh insyaAllah? Jadi kita terus kepada perbahasan kita, iaitu sebenarnya antara Sunni dengan Syiah itu berbeza dan terpisah begitu jauh. Antara kita, iaitu orang Islam, dengan orang Syiah terpisah dan berbeza begitu jauh. Perbezaan yang pertama sekali ialah bahawa kitab kita lain, kitab mereka lain. Sebab agama ni, kalau kita nak tahu agama, mazhab, akidah, i'tiqad, amalan, satu-satu firqah, satu-satu mazhab, satu-satu agama itu di mana? Kalau ambil daripada individu-individu tertentu, berapa banyak yang dia boleh ingat? Berapa banyak yang dia boleh tahu? Segalanya tersimpan dan terhimpun di dalam kitab-kitab muktamad mereka. Maka begitulah adanya antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, orang Islam, dengan orang Syiah, hakikat tentang mazhab dan agama mereka, begitu juga hakikat dan mazhab agama kita adalah terkandung di dalam kitab-kitab kita. Maka antara kita dengan Syiah, perbezaan yang pertama sekali ialah berbeza dari sudut kitab. Kitab kita lain, kitab mereka lain. Yang saya maksudkan kitab inilah kitab-kitab yang menafsirkan daripada usul, iaitu daripada Al-Quran, ditafsirkan dengan ahadis, ilmu usul, fiqh dan sebagainya. Maka kitab kita lain, kitab mereka lain. Kitab utama mereka dipanggil Usul Arba'ah. Ini yang paling muktamad. Sama ada Syiah itu Imamiyah ke, sama ada mereka itu Nusairiyah ke, Alawiyah ke, Buriyah ke, Aghahaniyah ke, Jarudiyah ke, Salahiyah ke, Sulaimaniyah ke, apapun firaknya, kembali mereka kepada usul yang 4 ini, yang paling muktamad bagi mereka. Dan yang paling utama ialah kitab Usul Kafi yang disusun oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, mencakupi 8 jilid. 2 jilid pertama membicarakan tentang soal akidah, 4 jilid yang kedua, ketiga hingga ke jilid yang ke-6 membicarakan tentang masalah fiqhiyah dan furu'. Sementara 2 jilid terakhir yang disebut sebagai Rawdatul Kafi membicarakan tentang a'immah dan juga sejarah ahli bait mereka dan beberapa perkara yang berkaitan dengan wilayah.
Maka ni usul kafi, namanya pun kafi. Kafa yakfi kifayatan fahuwa kafin. Kafi dalam bahasa Arab bermakna yang mencukupi. Di sini ada makna dan isyarah bahawa kafi itu seandainya tidak ada lagi kitab-kitab lain, yang ada hanyalah kafi, maka kafi mencukupi untuk menggantikan kitab-kitab yang lain. Seterusnya kitab mereka Al-Istibsar, kemudian Tahzibul Ahkam, dan Man Lam Yahdurhul Faqih. Ini dipanggil usul arba'ah. Kalau kita ada Ummahatus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i. Ini walaupun orang tu Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Zahiri, Zuhri, Salafi, mereka tetap akan kembali kepada usul sittah. Kemudian ditambahkan lagi dengan Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, Sunan Sughra, Sunan Kubra, Jami' Saghir, Jami' Kabir. Apapun lebih kurang 250,000 kitab-kitab hadis, kita akan refer ke sana. Ini milik kita. Ini usul di dalam agama kita dan mazhab kita yang kita kongsikan bersama, walaupun berselisihan di dalam furu' antara mazhab-mazhab ini. Maka mereka begitu juga, walaupun mereka pergi kepada Zaidiyah, kepada Ja'fariyah, ini semua hanya nama-nama, hakikatnya mereka adalah sama, yang berpayung di bawah doktrin Imamiyah. Dan mereka ni akan kembali kepada usul yang 4 ini, dan ditambah kitab hadis mereka yang terbesar yang dinamakan Biharul Anwar, merangkumi 177 jilid yang disusun oleh Bakir Majlisi. Maka inilah perbezaan pertama, base yang menjadi asas yang menjadikan kita ini haluan kita ke lain, haluan mereka ke lain, i'tiqad kita lain, i'tiqad mereka lain, pegangan kita lain, pegangan mereka lain, amalan kita lain, amalan mereka lain, adalah kerana kitab kita lain, kitab mereka lain. Perbezaan yang pertama sekali ialah dari segi kitab. Kitab mereka lain, kitab kita lain. Mereka sama sekali tidak terima Sahih Bukhari, sama sekali mereka tidak pakai Sahih Muslim, sama sekali mereka tidak lihat Jami' Tirmizi, tidak pandang Abu Daud, tidak pandang Nasa'i, tidak pandang Ibnu Majah. Mereka tolak Muwatta Imam Malik, tolak Muwatta Imam Ahmad. Mereka tidak pakai Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad, Jami' Saghir, Jami' Kabir. Semua ni mereka tak pakai. Yang mereka pakai adalah kitab-kitab mereka, Usul Kafi, Istibsar, Tahzibul Ahkam, Man Lam Yahdurhul Faqih, Biharul Anwar, Jila'ul Uyun, Jila'ul Qulub, Misbah, Hidayah ila Tariqil Wilayah wal Khilafah, Tafsir Qum, Tarikh Tabrisi, Rijalul Tabrisi, dan lain-lain lagi kitab-kitab mereka yang langsung kita tidak pakai dan terima, sebagaimana mereka langsung tidak pakai terima kitab-kitab kita. Inilah yang menjadikan kita terpisah, kerana berbezanya kitab, yang mana di dalam kitab itulah terdapatnya agama kita, amal kita, dan perkara yang ada hubung kait dengan akidah dan juga i'tiqad kita. Ini perbezaan pertama antara kita dengan Syiah, iaitu dari sudut kitab. Kitab kita lain, kitab mereka lain. Barangkali ustaz-ustaz lain mereka bawa metod mereka, tapi bagi saya ni metod saya, jadi tuan-tuan boleh pakai, mereka pun terbaik. Cuma saya kata tadi, saya bukan mengajar, ini adalah satu perkongsian. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini, daripada apa yang kami pelajari daripada guru kami Syekh Abdul Ghaffar Tonswi, yang mempelajari ilmu Syiah daripada guru Syekh Dr. Profesor Abdul Sattar Tonswi, yang mempelajari ilmu Syiah daripada ulama-ulama Syiah di Qom, Iran, yang semua sanad ilmu Syiah itu muttasil, bersambung, sehinggalah sampai kepada Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, sampai kepada ulama-ulama Syiah yang mula-mula menyusun kitab-kitab Syiah di kurun yang kedua dahulu. Jadi ini adalah merupakan pengajian yang bersanad, tapi bukan untuk amal. Jadi ini yang pertama, perbezaannya adalah dari sudut kitab. Kitab kita lain, kitab mereka lain. Jadi kalau kita nak buat satu contoh lah, mudah faham. Tuan pergi ke kedai buku, beli sebuah buku namanya Undang-Undang Jalan Raya, dengan bayaran RM3.60, dapat satu buku 60 muka surat, bawa balik ke rumah. Masa yang sama, isteri tuan pergi juga ke kedai buku yang sama,
Beliau juga beli satu buku, tapi buku resmi. Balik ke rumah, tuan buka muka surat 10. Muka surat 10 mengatakan cara-cara mengendalikan kenderaan apabila ianya rosak di tengah-tengah lebuh raya. Isteri tuan buka juga muka surat 10. Dia kata muka surat 10 ialah cara-cara masak masam pedas ikan tenggiri. Tuan kata tak, muka surat 10 ialah cara-cara mengendalikan kenderaan ketika rosak di tengah-tengah lebuh raya. Dia kata tak, muka surat 10 ialah cara-cara masak asam pedas ikan tenggiri. Takkan samalah sampai bila-bila muka surat 10 walau muka surat 10. Sebab tuan buka buku undang-undang jalan raya, dia buka buku tentang resipi memasak. Maka begitulah kita dengan Syiah, tidak pernah ada pertemuan dan persamaan. Sebab dia buka kitab lain, kita buka kitab lain, kecuali dalam satu hal. Ahli sunnah wal jamaah dan Syiah bersetuju dan sepakat hanya dalam satu hal, iaitu yang mencetuskan doktrin Syiah adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi yang berasal dari Yaman. Ni sepakat. Syiah pun kata Abdullah bin Saba pencetusnya, orang Islam pun kata Abdullah bin Saba pencetusnya. Cuma kita kata Abdullah bin Saba itu adalah Yahudi, tak pernah Islam, selamanya Yahudi, matinya Yahudi. Tapi Syiah kata Abdullah bin Saba itu adalah Islam, dia masuk Islam. Dah berbeza pula situ pada natijah dan klimaks kepada Abdullah bin Saba. Cuma sepakatnya dalam satu hal, dialah pencetus doktrin Syiah ini. Cuma kita tak ada masa yang panjang untuk bahas perkara ni. Kita terus kepada maksud, iaitu perbezaan antara Sunni dengan Syiah untuk mencapai maksud kepada maksud itu di akhir nanti, iaitu apa bahayanya Syiah. Kerana kita tidak akan kenal bahaya satu perkara itu selama kita tidak mengenalinya. Jadi tuan-tuan tolong ingat, yang pertama beza antara Sunni dengan Syiah yang telah saya sebutkan. Sebab apa di akhir nanti kita ada ujian. Kalau tuan-tuan tak boleh jawab, saya akan ulangi ceramah ini untuk pusingan yang kedua. Boleh insya-Allah. Untuk itu saya nak tanya, perbezaan pertama antara kita dengan Syiah apa dia tuan-tuan? Yang pertama dari sudut apa? Kitab. Dia respon, alhamdulillah. Perbezaan yang kedua antara kita dengan Syiah, antara Islam dengan Syiah adalah dari sudut rukun agama. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diiktiraf oleh Allah hanyalah Islam. Maka kita pun mengaku kita Islam. Kita orang Malaysia, kita kata saya Islam. Orang Arab kata ana Muslim. Orang Hindustan kata me Musalman ho. Orang England kata I am Muslim. Whatever, kita adalah Islam. Kita ngaku kita Islam. Dan Allah bagi tahu inna dina 'indallahil Islam. Maka bila kita kata kita Islam, mereka pun kata kami Islam. Ham musalmanas, dalam bahasa Parsi, kami adalah orang Islam, dia kata. Tetapi Islam yang kita dakwa dan Islam yang mereka dakwa, apa asasnya? Asas kepada Islam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu ditafsirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Antaranya ialah An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحديث طويل أخرجه إمام مسلم. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bagi tahu, satu hari sedang kami duduk-duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki, pakaiannya bersangatan putih dan rambutnya pula bersangatan hitam. Tidak kelihatan dia ini seperti satu orang asing yang mengembara.
tetapi tidak pula mengenali dia walau seorang pun dari kalangan kami orang Madinah. Kalau kata dia ini orang asing, tak ada menunjukkan tanda-tanda dia ini pengembara yang melewati perjalanan jauh. Kalau nak dikatakan penduduk Madinah pula, tidak seorang pun dari kalangan kami mengenalinya. Maka dia datang duduk sehingga menyandarkan, menemukan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Islam itu apa? Inna dina 'indallahil Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kamu dirikan sembahyang, kamu keluarkan zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu tunaikan haji ke Mekah seandainya kamu mampu untuk sampai ke sana. Lalu dia menjawab, benar katamu. Sahabat-sahabat kata, kami berasa hairan terhadapnya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Selepas itu, falabistu maliya. Selepas itu kata Umar, aku tinggal dalam satu tempoh yang lama, iaitu 3 hari, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya semula kepada beliau, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya tempoh hari? Jawabnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Baginda pun beritahu, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang mengajarkan kepada kamu akan agama kamu. Ni Islam. Agama kamu adalah terangkum dalam 5 perkara ini rukunnya. Dalam Bukhari pun yang 5 ini, Abu Daud pun 5 ini, Muwatta Imam Malik pun 5 ini, Musnad Ahmad pun 5 ini, dalam Ibnu Majah pun 5 ini, Nasa'i pun 5 ini, Mishkat Masabih pun 5 ini, Jami' Saghir, Jami' Kabir, semuanya 5 ini. Maka tawatur dan talaqat ummah Islam itu adalah dalam 5 ini. Inilah 5 rukun Islam yang kita rukunkan dan kita pegang sebagai orang Islam atas 5 rukun ini. Kita mendakwa kita Islam atas 5 rukun ini. Dengan pegangan kita pada 5 rukun ini, kita adalah Islam. Itu wadah. Bila kita tanya mereka, kamu kata kamu Islam, baik, apa itu rukun Islam? Berapa rukun Islam? Maka dia jawab, rukun Islam 5. Sama figure dengan kita. Baik, apa itu 5? 5 itu katanya, pertama salah, puasa, sembahyang. Kedua saum, puasa. Ketiga zakat. Keempat haji. Dan kelima wilayah. Jadi dalam rukun agama dia 5, tapi 5 figurnya, intisarinya tak sama dengan kita. Ada solat yang pertama, puasa yang kedua, zakat yang ketiga, haji yang keempat, dan wilayah atau imamah atau khilafah yang kelima ni, iaitu imamah, khilafah, wilayah. Ni ketiga-tiga perkataan ni boleh digunakan belaka. Maka kalau kita lihat di sini, dalam rukun agama mereka berlainan dan berbeza dengan kita, iaitu kita ada syahadah yang pertama, tidak ada khilafah yang kelima. Mereka tidak ada syahadah yang pertama, tapi ada khilafah atau wilayah yang kelima. Jadi inilah perbezaan yang kedua, tuan-tuan, antara kita dengan Syiah dari sudut rukun agama. Rukun agama kita 5, rukun agama mereka juga 5. Tetapi intisari 5 itu, mereka tidak ada syahadah, kita ada syahadah. Mereka ada wilayah, kita tidak ada wilayah. Ni beza yang kedua. Kenapa berbeza begitu, tuan-tuan? Kenapa rukun agama tak sama? Mengapa jadi tak sama? Agak-agak tuan-tuan nampak tak jawapan mengapa tak sama? Nak tengok dia punya feedback ni. Kenapa agaknya tak sama? Sebab kitab tak sama. Itu jawapan dia. Sebab kitab tak sama. Dia kitab lain, kita kitab lain. Dalam kitab dia ni 5 tu, dalam kitab kita ini yang 5 itu. Kerana kitab dah lain, maka lainlah isi kandungannya. Macamlah tadi, kitab resmi dengan kitab undang-undang jalan raya, berlainanlah isi kandungannya. Maka ini perbezaan kedua antara kita dengan mereka, iaitu perbezaan dari sudut rukun agama. Rukun agama kita orang Islam lain, rukun agama mereka orang Syiah lain. Jadi setakat ini berapa dah perbezaan antara kita dengan mereka, tuan-tuan? Ada 2. Alhamdulillah, pandai semua murid-murid, ingat. Seterusnya perbezaan antara kita dengan mereka. Kalau dah dia ada wilayah, tak ada kalimah. Kita pula ada kalimah,
tak ada wilayah. Maka kita ambil yang beza pada dia tu dulu. Wilayah ataupun imamah, iaitu kuasa pemerintahan yang terbesar. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan atau jawatan khalifah adalah bagi kita Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, selepas itu Al-Hasan, Al-Husain, Muawiyah, seterusnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan berakhir dengan Uthmaniyah yang ditutup pada tahun 1311 Hijrah. Lepas tu tak ada lagi dah khilafah dalam daulah Islamiyah. Dan urusan perlantikan ini bagi kita adalah dalam konteks siasah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diatur dan diusahakan oleh umat ini bagi menyelesaikannya. Sebaliknya bagi mereka, urusan khilafah ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah satu perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka. Tidak ada sedikit pun ikhtiar manusia untuk mendapatkan jawatan khalifah. Khalifah atau imamah adalah satu jawatan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala tanpa ada ikhtiar manusia. Sebagaimana Anbiya alaihissalatu wassalam dilantik oleh Allah, Rasul-Rasul dilantik oleh Allah atas mutlak pilihan Allah tanpa ada ikhtiar dari mana-mana individu untuk memohon jadi Nabi atau memohon dari Allah untuk menjadikan sesiapa sebagai Nabi. Hanyalah pilihan Allah. Zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Satu kekurniaan dari Allah yang diberikan kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Maka begitulah menurut i'tiqad mereka, setelah wafatnya Nabi SAW, maka mansus minas sama, diputuskan oleh Allah setelah wafat baginda adalah Ali. Selepas Ali, Al-Hasan. Selepas Hasan, Al-Husain. Selepas Husain, Ali Zainul Abidin. Selepas itu Muhammad Zainal Abidin Bakir, kemudian Ja'far Sadiq, kemudian Muhammad Bakir, kemudian Ali Naqi, kemudian Ali Taqi, kemudian Ali Ridha, kemudian Hasan Askari, dan yang terakhir Muhammad bin Hasan yang dilahirkan pada tahun 256 Hijrah. Dan mereka menganggap Muhammad bin Hasan yang dilahirkan pada tahun 256 Hijrah kemudiannya telah gaib, dan dia inilah nanti akan muncul di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Dan ini 12 imam ini bagi mereka adalah perkara akidah. Walaupun rukun Islam mereka, rukun agama mereka 5, dan khilafah ataupun wilayah ini duduk nombor 5, hakikatnya ia adalah nombor 1. Ia adalah perkara yang paling utama. Dan kesemua yang 12 ini adalah dilantik oleh Allah. Mereka itu punya mukjizat, mereka itu maksum, dan mereka itu alimul ghaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui. Mereka sebagaimana yang didakwa dalam kitab-kitab mereka, mereka ini mempunyai ilmu nabi-nabi, mempunyai ilmu para rasul, mempunyai ilmu para malaikat. Jadi jawatan khalifah atau imamah atau wilayah ni tadi adalah secara langsung kepada Ali dan anak-anaknya menurut mereka. Dan perkara ini adalah perkara i'tiqad. Sebab itu mereka sebut di dalam kitab Usul Kafi jilid yang kedua muka surat 245 bahawa barang siapa yang engkar imamah mereka yang 12 ini, maka dia adalah kafir. Begitu juga dia sebut dalam kitab mereka Biharul Anwar jilid yang pertama muka surat 146 bahawa siapa-siapa yang ingkar menolak imamah mereka yang 12 ini bagi i'tiqad mereka, maka orang itu adalah kafir. Jadi kalau kita lihat di sini, persepsi Syiah, tanggapan Syiah kepada kita semua ni tuan-tuan, yang tak bertanggapan sebagaimana tanggapan mereka dalam masalah imamah ini, bahawa kita semua ini apa tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan faham apa yang sedang kita bicarakan. Ni tanggapan mereka. Walaupun kita masya Allah tadi sebentar sembahyang di Masjid Tuanku Mizan berjemaah,
Dan sebentar lagi insya-Allah solat Isyak dengan imam daripada Masjid Haram. Tapi kalau mereka tengok ni, ni cak ayam je semua ni. Esok balik awal je semua ni. Sebab apa? Sebab tak beriktikad dengan i'tiqad imamah sebagaimana yang mereka i'tiqadkan. Ni perpesi ada pada mereka. Memang kalau tuan-tuan tengok dalam debat Sunni Syiah dengan Ustaz Nasim dalam YouTube, buka tengok, dalam masalah ni dia kata maksud kami kafir di sini ialah kafir separuh kafir. Itu jawapan taqiyah tuan-tuan. Itu jawapan itu adalah sandiwara semata-mata. Jawapan sebenar yang ada pada mereka, sebagaimana kami duduk dengan mereka, belajar dengan mereka sendiri, jawapan sebenarnya lah memang kafir. Memang kafir. Tak ada kafir separuh, tak ada kufrun duna kufrin, tak ada. Kafir, dia kata kafir itu kalau seandainya dia tahu 12 ni imam, kemudian dia engkar dan tolak, masa tu baru kafir. Kalau tak tahu macam tuan-tuan ni, dia tu 12 tu imam, tolak, itu tak kafir dia kata. Itu derhaka je. Itu kata mereka untuk menutup supaya tidak kelihatan antara kita dengan mereka terdapat jurang dan perbezaan. Bagi memerangkap kita supaya kita tak menganggap mereka itu bahaya. Itu saja. Sebaliknya hakikat sebenar dalam i'tiqad, akidah, pegangan, tanggapan, persepsi mereka, setiap ahli sunnah wal jamaah yang beriktikad bahawa imam 12 itu bukan imam, mereka adalah kafir. Ini hakikat, ini realiti, ini yang kami alami dan duduk dengan masyarakat mereka selama 9 tahun. Inilah dianya, kafir. Jadi kalau gitu tuan-tuan, ini yang menjadikan perbezaan antara kita dengan mereka, iaitu i'tiqad dalam masalah imamah, i'tiqad dalam masalah khilafah. Bahawa kita beriktikad, bertanggapan dalam masalah imamah dan khilafah ini ialah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Osman, keempat Ali dan seterusnya. Tapi mereka beriktikad dan jadikan ia sebagai satu akidah, rukun dalam agama. 12 itu adalah imam, dan di celah-celah ini dalam keadaan kosong mereka sentiasa dihantar oleh imam-imam mujtahid yang antaranya ialah seperti Khomeini. Ini adalah imam-imam mujtahid yang boleh mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu boleh memansuhkan hadis Nabi SAW. Sebab itu fatwa mutaakhir antara yang dikeluarkan oleh Khomeini adalah seperti boleh bagi mana-mana individu yang mahu menukar jantina, lelaki kepada perempuan atau perempuan kepada lelaki, dan boleh mana-mana orang yang mahu melakukan mut'ah dengan mana-mana wanita yang rela untuk bermut'ah dengannya, sekalipun wanita itu isteri orang. Jadi ini tidak ada kena-mengena langsung dengan kemurnian syariat Muhammadiyah, tetapi oleh kerana dia dianggap sebagai imam mujtahid di satu-satu masa, maka dia layak mengeluarkan fatwa yang seperti itu, yang boleh memansuhkan hadis Nabi SAW atau mana-mana pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Jadi ini beza antara kita dengan mereka. Yang ketiga tuan-tuan, dalam masalah khilafah, kita tidak beriktikad sebagaimana iktikad mereka yang berakidah bahawa khalifah selepas Nabi SAW adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seterusnya anak-anak Husain radhiyallahu anhu, sehinggalah kepada Muhammad bin Hasan yang lahir 256 Hijrah, kemudian gaib, nanti akhir zaman akan menjelma semula kata mereka. Walaupun kita juga berpegangan nanti akhir zaman, sebagaimana hadis-hadis yang datang mutawatir makna menceritakan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Secara maknanya adalah tawatur hadis-hadis ini, tetapi kita bertanggapan, beriktikad bahawa Imam Mahdi itu akan lahir, bukan dah lahir, akan lahir. Sebagaimana yang baginda bagi tahu, yaqa'u ismuhu ismi wa khuluquhu khalqi, akan mengikut namanya seperti namaku, akhlaknya seperti akhlakku. Jadi dia akan lahir kemudian muncul, tetapi bagi mereka telah lahir dan akan muncul. Ini pun tak sama. Jadi ini perbezaan kita yang ketiga dengan Syiah dalam masalah khilafah. Kita, i'tiqad kita dalam masalah khilafah lain, i'tiqad mereka dalam masalah khilafah lain. Jadi setakat ni berapa dah perbezaannya tuan-tuan? Boleh ingat? Yang pertama apa dia? Kedua? Ketiga? Baik. Bila dia tak ada kalimah syahadah, kita kata kalau nak masuk Islam, ucap kalimah syahadah. Itulah penentu.
Walaupun kasih, walau sayang, walau suka, walau buat pengorbanan, walau tolong, walau backup, walau bantu, tetapi kalau tak ucap kalimah syahadah, selama itu dia tidak masuk dalam Islam. Abu Talib berapa besar pengorbanannya kepada Nabi SAW. Beliau bela baginda, beliau backup baginda, beliau bantu baginda. Malah di dalam melakukan dakwah, baginda pergi dari kemah ke kemah di musim haji, Abu Talib sendiri yang menjadi guide. Dia pergi ke kemah, jumpa ketua-ketua kabilah. Dia kata, ini anak saudaraku ingin berbicara sesuatu dengan kamu, tolong dengar. Jadi Nabi pun menyampaikan risalah baginda, dakwah baginda kepada kabilah-kabilah tersebut, dibantu oleh Abu Talib. Tetapi sehingga ke akhir hayatnya, di akhir lamhahnya, baginda pujuk beliau, wahai pamanku, ucapkanlah kalimah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah aku akan syafaati engkau di akhirat nanti di mahkamah Allah. Tetapi tidak juga diucapkan oleh Abu Talib. Maka matinya Abu Talib mati sebagai seorang yang bukan Islam. Walaupun suka, sayang, cinta, tolong, bela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sangkutnya pada kalimah syahadah. Jadi nak satu orang pula, walaupun dia kufur pada Allah, adik kepada Panglima Herakla, adik kepada Panglima Herakla, memeluk Islam di tangan Khalid bin Walid dalam peperangan Yarmouk di waktu duha. Pada waktu duha beliau memeluk Islam di tangan Khalid bin Walid. Kemudian beliau memalingkan kudanya dan berperang dengan tentera abangnya Herakla. Sebelum waktu zuhur beliau telah syahid. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi aku belum pernah melihat satu orang memeluk Islam tidak pernah sembahyang walau satu waktu, tetapi terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan dia Islam? Walaupun sebentar tadi bersama dengan tentera kufar menentang angkatan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, kerana kalimah karamat ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramadan baru ni ada satu orang sahabat saya, dia berasal daripada Tumpat, Kelantan. Dia ni keturunan Siam. Tapi masa beliau belajar di MRSM dulu, beliau memeluk Islam. Sebaliknya ibu beliau kekal Buddha sehingga usianya 82 tahun. Bulan Ramadan baru ni dia telefon sahabat saya, dia kata, Syukri, tolong balik, mak nak masuk Islam. Dia ambil cuti terus balik ke Kelantan sana. Sampai ke rumahnya, dia pun bawa mak dia, Islamkan maknya. Selepas masuk Islam 20 hari, beliau meninggal dunia. Islam ke tidak beliau, tuan-tuan? 82 tahun kufur, tapi mengucapkan 2 kalimah syahadah Islam. Baru-baru ni saya nak masuk ke masjid dekat Mahat Tahfiz kami pukul 5.30 pagi. Tiba-tiba datang satu orang anak muda, pakai kopiah putih, pakai kurta putih, seluar putih, berseri je wajahnya. Saya baru turun daripada motosikal, dia tu datang jabat tangan dengan saya. Dia kata, Hadrat mera naam Suraj Singh hai, हिंदुस्तान के ताल्लुक हैं, मेरा उम्र 29 साल है, अभी काम करता हूँ एक फैक्ट्री, फर्नीचर के फैक्ट्री जरानतुट में है, और कल रात मैंने आया हुआ आपके पास इंतज़ार करके, लेकिन आपने वापस आया नहीं, इसलिए कि तकरीबन 10:30 बजे मैंने वापस गया और अभी दोबारा आया है। गरज के आया है कि इस्लाम के कबूल के लिए आया हूँ। तो faham tak? Lah, giling-giling angguk-angguk ingatkan faham. Tak faham, tak apa, saya terjemah. Satu orang pemuda ni datang, dia jabat tangan dengan saya. Dia kata, nama saya Suraj Singh, saya berasal daripada India, umur saya 29 tahun. Saya sekarang ni bekerja di sebuah kilang perabot di Jerantut sana. Semalam saya dah datang nak jumpa dengan tuan. Saya tunggu sampai 10.30, tapi tuan tak datang. Ialah malam tu saya balik ceramah Syiah juga di Rompin Pahang sampai pukul 2.30. Dia tunggu sampai 10.30, 4 jam miss, memang tak jumpa. Saya datang balik pagi nak masuk solat subuh, dia pun sampai. Dia bagi tahu tujuan saya datang ialah untuk memeluk Islam. Allahu Akbar. 29 tahun kita cari orang ke padang pasir, hutan belantara, ke pulau, ke gunung, ke hutan, ke rimba, cari orang pujuk mereka untuk masuk Islam. Tiba-tiba berdebu depan mata, free je, saya nak masuk Islam. Allahu Akbar.
Saya pun explain pada dia lebih kurang dalam bahasa dia tentang Islam. Kemudian saya kata, sekarang kamu kena ucap kalimah dan makna kalimahnya begini, begini, begini. Saya explain pada dia. Sekarang saya kata ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Pelat-pelat dia ikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelat-pelat dia ikut. Tuan-tuan tolong jawab, saya tanya. Islam ke tidak? 29 tahun Sikh. 29 tahun tidak kenal Allah. Tapi Islam ke tidak tuan? Mengapa dia jadi Islam? Sebab dia sebut kalimah syahadah. Dia sebut kalimah syahadah, maka dia jadi Islam. Islamlah dia. Dan hari ini namanya Nur Islam, cahaya Islam, bukan lagi surah Yasin. Kalimah, hanya pada kalimah. Baik, kembali kepada isu kita. Kamu kata kamu Islam. Baik, nak masuk Islam macam mana? Kami nak masuk Islam ucap kalimah. Dia kata kami pun nak masuk Islam kalimah juga. Cuma oleh kerana kalimah bukan rukun agami bagi mereka, kalimah bukan rukun agama, maka dengan itu kalimah bagi mereka dia tidak statik macam kita. Kalimah dia fleksibel. Dia boleh berubah-ubah ikut masa dan zaman. Ada masanya dalam kalimah mereka ditambahkan wa syahadu anna Khomeiniya hujjatullah. Ada juga dalam kalimah syahadah dia. Tetapi antara banyak-banyak kalimah syahadah mereka, ini yang paling diguna pakai dan banyak diguna pakai dan masyhur serta muktamad. Ni kalimahnya. Saya akan sebutkan. Namun sebelum saya sebutkan, saya mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebutkannya, kerana kata ustaz saya berulang-ulang kali beliau sebut naqlu kufrin kufrun, menukilkan yang kufur itu pun kufur. Tapi saya nukilkan depan tuan-tuan supaya tuan-tuan kenal nantinya dan tahu apa sebenarnya Syiah dan apa bezanya antara kita dengan Syiah selanjutnya, supaya kita lebih sedar dan tahu apakah bahayanya Syiah. Macam mana mereka mengucap kalimah syahadah? Kalau ada orang nak masuk agama dia, disyahadahkan dengan syahadah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la naziralah la syabihalah la nazira. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamun nabiyyin khairul khalq. Wa asyhadu anna amiral mu'minin aliyan waliyullah. Wa asyhadu anna Fatimah az-Zahra wa abna'aha hujajullah. Wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyata wa Hafsata finnar. Wa asyhadu an wa abra'u ila Allah wa rasulih an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyata wa Hafsata wa sairi a'da'i ahli baiti Rasulillah. Ini kalimah dia. Baik, saya terjemahkan dan saya tafsirkan satu-satu insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, sama dengan kita. Wahdahu la syarikalah, sendirinya dia tidak ada sekutu baginya. Baik. La syabihalah, tidak ada yang menyerupainya. Baik. La naziralah, tidak ada yang seumpamanya. Masih baik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serupa dengan kita. Khatamun nabiyyin, penutup kepada sekalian nabi-nabi. Baik. Khairul khalq, sebaik-baik makhluk. Masih baik. Kemudian mula bid'ah. Asyhadu anna aliyan amiral mu'minin aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Nanti saya jelaskan apa makna Ali wali Allah di sini. Wa asyhadu anna Fatimah az-Zahra wa abna'aha hujajullah. Dan aku bersaksi bahawa Fatimah Zahra dan anak-anaknya adalah hujjah Allah. Nanti juga saya akan tafsirkan. Dan yang paling perit, dia kata, aku bersaksi bahawa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, kesemua mereka itu di dalam neraka. Aku berlepas diri kepada Allah dan Rasulnya daripada Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah, serta sekalian musuh-musuh ahli bait Rasulullah. Ni kalimah syahadah mereka. Mula-mula mereka mulakan dengan meletakkan a'immah salasah sebagai penghuni neraka, dua ummul mukminin sebagai penghuni neraka. Ni dalam kalimah syahadah mereka. Ini yang membatalkan yang terdahulu.
yang membatalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kerana dalam syahadah mereka ada kalimah Islam, kalimah imam, kalimah ahli bait dan kalimah tabarrik. Masuk kalimah tabarrik, batal semua kalimah syahadah yang terdahulu, kalimah Islam yang terdahulu. Jadi itu kita tengok apa makna dia kata Ali itu wali Allah. Apa maksud Ali wali Allah? Ali wali Allah maksudnya ialah Ali itu pembantu Allah atas muka bumi ni. Sebagaimana yang disebut oleh Khumaini dalam kitabnya Misbahul Hidayah ila Tariqatil Wilayah wal Khilafah, muka surat 225, bahawasanya tidak bergerak yang bergerak dan tidak diam yang diam, melainkan Ali bersamanya. Ali lah yang mendiamkannya dan Ali lah yang menggerakkannya. Itu maksud wali Allah ni, pembantu Allah. Dia yang buat urusan Allah atas muka bumi ni. Disebutkan juga dalam kitab mereka nanti ada di akhirat, ada orang yang nak ke neraka, nak dihantarkan Allah ke neraka. Ali radhiyallahu ta'ala kata dia ni ke syurga. Ke syurga orang tu. Allah Ta'ala nak hantarkan satu orang ke syurga, Ali kata ke neraka orang tu. Jadi ini maksud wali Allah, dia membantu Allah, ada pembantu Allah itu. Kemudian dia kata anak-anak Ali itu pula, anak-anak Fatimah itu adalah hujjah Allah, mengisyaratkan kepada yang keturunan Hasan, Husain yang 12 ni tadi adalah merupakan hujjah Allah, iaitu langsung dilantik oleh Allah sebagai khalifah atas muka bumi ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni maksudnya. Dan kemudian mereka katakan bahawa Syekh, iaitu khalifah yang tiga, Abu Bakar, Umar dan Osman, sebagai penghuni neraka daripada dulu, sekarang dan selama-lamanya, penghuni neraka. Ini mereka ikrarkan dalam syahadah mereka. Jadi tuan-tuan bayangkan siapa itu Abu Bakar yang kita nak kata sebagai penghuni neraka, yang mana Allah bagi tahu dalam Al-Quran, saniyasnain idhuma fil ghar, dua orang ketika mereka berada di dalam gua. Siapa dua orang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Gua mana? Gua Thawr. Bila? Ketika dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersembunyi dalam gua Thawr. Di saat itu Ubay bin Khalaf dan juga kuncu-kuncunya sedang memburu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk reward. Man ata bi Muhammadin hayyan aw maita falahu mi'atu ibilin. Man ata bi Abi Bakrin hayyan aw maita falahu mi'atu ibilin. Siapa tangkap Muhammad hidup atau mati, bawa balik hidup atau mati 100 unta. Siapa tangkap Abu Bakar, bawa balik hidup atau mati 100 unta. Mereka buru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke Gua Thawr. Di saat itu baginda berada di dalam Gua Thawr, berbaring di atas haribaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sedangkan Abu Bakar melihat kepada kaki-kaki orang musyrikin berada di pintu gua. Di saat itu Abu Bakar terlalu risau, terlalu sedih, terlalu bimbang ke atas keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menangis, menitiskan air mata, dan air mata itu gugur ke pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum yanzuru ila qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat kepada tapak kakinya, pasti dia telah melihat kita di sini. Mengubati kesedihan Abu Bakar, memujuk kebimbangan Abu Bakar, Allah sendiri turunkan firman-Nya pada ketika itu, iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada temannya itu Abu Bakar, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih. Ini turun pada saat itu supaya Abu Bakar jangan kamu bersedih. Kenapa? Wallahu ma'ana, kerana Allah itu bersama dengan kita. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih di sini. Daulat, kebesaran, kehebatan, keagungan firman Allah, jangan kamu bersedih untuk Abu Bakar ini. Bukan hanya di Gua Thawr itu saja tuan-tuan, malah sehingga ke hari kiamat untuk Abu Bakar. La tahzan. Bila mana Musa alaihi salam pergi ke Tur Saina untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau telah tinggalkan Bani Israel bersama Harun alaihi salam di bawah.
Beliau pergi bermunajat di sana selama 40 hari. Bila kembali kepada Bani Israel, baginda dapati Bani Israel telah menyembah patung anak lembu. Beliau telah meradang, marah kepada Harun AS, apa yang kamu buat, biarkan mereka menyembah patung anak lembu. Maka Musa AS telah tarik janggut Harun AS untuk menzahirkan kemarahannya itu. Tarik janggut Harun AS. Maka ketika itu Allah Ta'ala firmankan, ceritakan balik. Apa kata Harun AS? La ta'khuz bilahyati, jangan tarik janggutku. Firman Allah untuk Harun AS, jangan tarik janggutku. Maka esok hari kiamat, bila Allah masukkan manusia ke dalam syurga, masukkan lelaki-lelaki ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua ni nanti semuanya dimasukkan Allah ke dalam syurga, insya-Allah. Amin lah tuan-tuan, ni doa ni. Amin, free je. Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, bukan muka ni tuan-tuan. Muka ni tak layak masuk syurga. Renovate dulu baru masuk. Besar ni tak boleh masuk syurga. Nak masuk syurga renovate dulu. Macam mana? Ja'dun, mula-mula jurdun, murdun, ja'dun, bidun, mukahhalun, qamatu Adam, husn Yusuf, sinna Isa, lahnu Daud, khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baru boleh masuk syurga. Apa dia? Pertama, jurdun, ajrat, mujarrad. Mana mujarrad? Maksudnya bulu dada tak ada, bulu ketiak tak ada, bulu betis tak ada. Apa yang nama bulu tuan-tuan tahu? Tak ada belaka. Itu jurdun. Kemudian murdun. Murdun ni misai tak ada, janggut tak ada, jambang tak ada. Ni yang bagian ni semua tak ada lagi. Kening ada lah. Kalau tak ada kening dia tembikai pula. Ni tak ada semua. Janggut tak ada, misai tak ada, jambang tak ada. Kemudian ja'dun, diberi kepada semua rambut panjang ke telinga atau ke bahu. Tapi rambut itu ja'dun, iaitu ikal. Bukannya kerinting macam Maggi, tidak lurus macam landak, tapi ja'dun, ikal. 3. Kemudian bidun, putih. Macam mana putihnya? Inna bayadha ahli jannati la yura min masafati alfi sanatin. Putih kulit ahli syurga itu dilihat dari jarak perjalanan 1000 tahun. Putih. Kemudian mukahhalun, matanya bercelak. Lepas tu qamatu Adam, saiznya saiz Adam alaihissalam, bukan kementot macam orang Melayu ni, tak padan masuk syurga. Saiznya Adam alaihissalam. Husnu Yusuf, kecantikannya kecantikan Yusuf alaihissalam. Lahnu Daud, merdunya seperti merdu Daud, suara Daud alaihissalam. Baca Zabur, burung yang terbang gugur ke bumi, merdunya suara dia. Sinnu Isa, usianya usia Isa alaihissalam. Wa khuluqu Muhammadin, dan akhlaknya akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, untuk semua ahli syurga yang saya sebut tadi, amrat, tak ada janggut, tak ada misai, kecuali Harun alaihissalam. Harun alaihissalam seorang ada janggut. Pasal apa? Sebab atas dunia dulu Allah sebut untuk dia, la ta'khuz lahyati, jangan tarik janggut aku. Maka sampai dalam syurga Allah kekalkan janggutnya. Dia seorang ada janggut. Ni banyak macam ni pun esok gondol tak ada juga, insya-Allah kalau ke syurga. Beliau seorang ada sebab jangan tarik janggut aku sampai ke sana. Begitulah untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. La tahzan untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bukan setakat di dalam gua Sur. Bila berpisah roh dan jasadnya, malaikat datang menyambutnya. La tasriba laka ya Abu Bakrin ba'dal yawm. Tidak ada lagi kesedihan untuk wahai Abu Bakar setelah hari ini, untuk selama-lamanya. Sehinggalah beliau dimasukkan dalam syurga berjiranan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar. Orang macam ini kita katakan di dalam neraka Allah. Umar radhiyallahu taala anhu yang baginda begitu muhaddis ummah, artinya apa saja yang dibicarakan oleh beliau itulah yang akan berlaku. Mana-mana lorong yang dilalui oleh Umar radhiyallahu taala anhu, lorong itu tidak akan dilalui oleh syaitan. Itu Umar. Ini dikatakan dalam neraka Allah. Asman radhiyallahu taala anhu, begitu juga orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang backup segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berhijrah ke Madinah. Ini dikatakan dalam neraka Allah. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebagaimana yang kita janjikan, maka Syekh Fadilatul Syekh taqaddama indana insya-Allah
dan kita akan teruskan dengan solat isyak dan kita akan sambung insya-Allah selepas ini sebagaimana yang kita harapkan. Tuan-tuan boleh tunggu sehingga selesai kerana ini baru separuh jalan supaya dapat hingga ke akhirnya insya-Allah. Jadi hadirat, alhamdulillah kita telah pun selesai menunaikan solat fardhu isyak berjemaah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan bicara kita. Pada sebahagian lagi yang masih lagi belum selesai kita bicarakan. Sementara kita bagi laluan untuk agihan buku yang juga berkaitan dengan Syiah insya-Allah. Dah habis. Kita hanya ada 100 risalah saja, dah habis insya-Allah. Jadi tadi kita telah berhenti pada yang keberapa ya? Yang keberapa tu? Ikhtilaf ulama. Ada kata 4, ada kata 5. Ittafaqatil ulama ala alla yattafiqu. Ulama telah sepakat untuk tidak sepakat. Hari ini yang keberapa tu? Yang keempat. Ada kata yang kelima, ikhtilaf ulama tu. Ada ulama kata 4, ada ulama kata 5. Kita tadi berhenti pada yang keempat, iaitu perbezaan antara kita dengan Syiah. Perbezaan yang keempat bahawa kalimah syahadah kita lain, kalimah syahadah mereka lain, dan kita telah membincangkan tentang betapa mereka telah meletakkan 3 sahabat terunggul itu sebagai ahli neraka dalam kalimah mereka. Dan saya telah bincangkan tadi betapa kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana Syekh kita tadi pun sebutkan bahawa orang yang paling utama untuk kita ikut dalam kehidupan kita, yang membezakan antara kita dengan orang lain ialah sejauh mana berpegangnya kita dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama untuk kita ikuti, yang benar-benar memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan diikuti selepas pada mereka oleh tabi'in, tabi'in dan salafus salih. Maka itulah minhaj yang perlu kita ikut untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. Maka kalau tadi mereka katakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu na'udzubillah sebagai ahli neraka, begitu juga Umar, padahal kita telah dengarkan tentang hujah-hujah yang menunjukkan kelebihan mereka itu. Begitu dengan Uthman radhiyallahu taala anhu yang 2 kali menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang seperti ini layak untuk disebutkan, diletakkan di tempat yang seperti itu? Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di dalam rumah beliau di akhir hayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hujung usianya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas haribaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika Abdul Rahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu masuk untuk menziarahi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau menggigit sebatang kayu sugi di mulutnya. Memandang kepada kayu sugi yang berada di mulut Abdul Rahman bin Abi Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan renungan yang memahamkan kepada Aisyah radhiyallahu taala bahawa baginda inginkan kayu sugi di saat-saat akhir itu. Aisyah radhiyallahu taala mengambil sebatang sugi, menggigit dan melembutkan dengan giginya sehingga air liurnya melekat di kayu sugi tersebut, dan kayu sugi itu disugikan ke mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu air liurnya dengan air liur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayat baginda. Baginda ditarik nyawanya ketika berbaring di atas haribaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian baginda dikebumikan di dalam bilik di mana Aisyah radhiyallahu taala berada di bilik itu sehingga 2 tahun setengah
Kemudian wafat pula Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dikuburkan juga di situ. Masih di sana Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga 10 tahun pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar pula radhiyallahu taala anhu wafat. Dan bila mana wafat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau juga dimakamkan di sana. Maka barulah Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari bilik tersebut setelah 12 tahun setengah berada di atas maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tak di sana satu orang isteri yang paling setia kepada suaminya, yang sanggup berada di tepi kubur suaminya sehingga tempoh yang begitu lama? Maka apakah orang yang seperti ini dikatakan sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala? Di manakah jiwa dan perasaan orang yang sanggup mengucapkan perkataan-perkataan seperti itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Osman, kepada Aisyah, kepada Hafsah yang merupakan ummul mukminin, anak kepada Umar radhiyallahu taala anhu, isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang haram dikahwini oleh sesiapa pun sehingga ke hari kiamat. Ini diucapkan dalam kalimah syahadah mereka untuk menganut agama mereka. Orang yang paling aula, paling utama, paling tinggi, paling dekat kedudukannya di sisi Allah. Macam mana Syekh tadi pun sebut, terbitnya matahari atas muka bumi ini dan tenggelamnya ia, tidak ada satu manusia pun yang lebih baik selepas Anbiya alaihi salatu wassalam selain daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ini yang kita letak dalam diri kita, tetapi itu yang mereka letak dalam hati mereka. Ini menjadikan antara kita dengan mereka terpisah jauh, iaitu kalimah mereka lain dan kalimah kita lain, kalimah Islam kita lain, kalimah Syiah mereka lain. Inilah kelainan yang keempat, iaitu kita kembali, kita ulang balik supaya kita sama-sama ingat beza antara kita dengan Syiah. Pertamanya ialah pada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalimah. Seterusnya perbezaan antara kita dengan Syiah yang kelima ialah pada tauhid. Allah Ta'ala telah ringkaskan tauhid di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Maka di dalam surah Al-Ikhlas Allah Ta'ala ringkaskan 3 tauhid, 3 bentuk tauhid. Tauhid fi zat, tauhid fil af'al, dan tauhid fis sifat. Ketiga-tiga tauhid ini dituntut kepada kita untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu pada zatnya, mentauhidkan Allah itu pada af'alnya, mentauhidkan Allah itu pada sifatnya. Sama ada kita belajar sifat 20 ke Asy'ariyah, sifat 10 ke Maturidiyah, atau kita belajar salaf ke khalaf ke, apa saja bentuk usul yang kita belajar, maksudnya adalah sama, mentauhidkan Allah pada zatnya, mentauhidkan Allah pada af'alnya, mentauhidkan Allah pada sifatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Menunggalkan Allah, mengesakan Allah, tidak mengatakan ia 2 sebagaimana Yahudi, tidak mengatakan ia 3 sebagaimana Nasara, tidak mengatakan Tuhan itu banyak sebagaimana musyrikin. Itu adalah menunggalkan dan mentauhidkan Allah pada zatnya. Zatnya hanyalah satu, tidak 2, tidak 3, malah tidak sekerat, tidak separuh. Kemudian mentauhidkan Allah pada perbuatannya. Allahus samad, Allah itu adalah samad, samadiyah, yang membawa erti la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Dia tidak berhajat kepada segala sesuatu dan segala sesuatu berhajat kepadanya. Maka Allah Ta'ala di dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu, tidak berhajat kepada apa-apa pun, dan semua benda untuk melakukan sesuatu berhajat kepada Allah. I'tiqad seperti ini adalah mentauhidkan Allah pada perbuatannya. Sendiri Allah buat segala-galanya. Allah jelaskan, qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah ceritakan bagaimana Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah ambil kerajaan daripada siapa yang dikehendaki, Allah berikan kemuliaan kepada
siapa yang dia kehendaki. Allah berikan, Allah ambil kemuliaan dari siapa yang dia kehendaki. Allah masukkan malam ke dalam siang, masukkan siang ke dalam malam, keluarkan yang hidup dari yang mati, keluarkan yang mati dari yang hidup, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Ini Allah cerita betapa Allah itu yaf'alu kull. Usahalah iman sebagaimana iman para sahabat. Iman ini yang telah diiktiraf oleh Allah. Ni piawaian iman yang Allah tetapkan. Ini satah yang kita kena dapat. Ini level yang kita kena ada iman. Iman para sahabat yang diiktiraf oleh Allah. Allah suruh usaha sehingga dapat iman seperti itu kerana Allah telah iktiraf iman sahabat. Allah beritahu ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang sebenar-benarnya beriman. Orang kata itu Muhajirin dan Ansar. Sebab orang yang disebut di sini Muhajirin dan Ansar dalam ayat ini. Allah tambah lagi dalam ayat seterusnya, ayat yang ke-75. Walladzina amanu min ba'du wajahadu ma'akum faulaika minkum. Dan mereka yang beriman selepas daripada itu, selepas daripada Muhajirin dan Ansar, dan berjuang bersama-sama dengan kamu, maka mereka itu juga dari kalangan kamu, iaitu dari kalangan orang yang sebenar-benarnya beriman. Allah iktiraf belaka. Walaupun Muawiyah radhiyallahu ta'ala tak pernah berhijrah ke Madinah, tetapi berjuang bersama baginda di Hawazin, di Taif, maka berjuang bersama mereka, masuk dalam kategori faulaika ma'ahum. Begitu juga yang lain, Abu Sufyan dan sahabat-sahabat yang lain yang bersama baginda di Tabuk dan sebagainya. Walaupun mereka tidak berhijrah, tapi mereka adalah kesemuanya diiktiraf oleh Allah sebagai orang yang benar-benar beriman. Ni i'tiqad kita. Iman mereka diiktiraf oleh Allah. Ibadat mereka juga diiktiraf oleh Allah. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud mencari keredaan Allah. Allah ceritakan ibadat para sahabat kepada kita dalam Al-Quran. Mengapa? Kerana Allah iktiraf ibadat mereka itu. Sebab itu Allah ceritakan ibadat mereka itu dalam Al-Quran. Begitu juga muamalat mereka Allah iktiraf. Allah ceritakan dalam surah An-Nur ayat 37, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah. Itu siapa dia? Sahabat. Muamalat mereka diiktiraf oleh Allah sehingga Allah ceritakan bagaimana muamalat mereka itu, perniagaan yang tidak melalaikan mereka mengingati Allah. Itu muamalat mereka. Mereka berniaga, mereka bekerja, mereka mengambil upah, mereka bersawah ladang, mereka buat rumah, mereka buat kerja macam kita. Tetapi hati mereka sentiasa mengingati Allah. Iqamis salam, mendirikan sembahyang, ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Walaupun kerja, bekerja, ambil gaji, makan upah, hati mereka tetap takut kepada hari kiamat. Hati mereka tetap ingat kepada hari kiamat. Allah ceritakan ini nak bagi tahu betapa Allah iktiraf mereka punya muamalat. Muasyarat mereka juga Allah iktiraf. Iaitu Allah bagi tahu ruhama ubainahum. Asas kepada muasyarat ialah kasih sayang, dan Allah bagi tahu sahabat-sahabat itu berkasih sayang antara mereka. Mereka mati dalam keadaan mempertahankan kasih sayang. Allah iktiraf kasih sayang mereka. Akhir sekali Allah juga iktiraf akhlak mereka. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengorbankan keperluan mereka untuk orang lain walaupun mereka bersangatan perlu kepadanya. Ini pengiktirafan Allah kepada akhlak mereka. Maka semua sekali, imanian, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlaqiyat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in telah diiktiraf oleh Allah. Dan inilah yang ada dalam hati kita. Tetapi mereka kata sahabat-sahabat semua murtad. Bila kata sahabat murtad, maka secara automatik segala riwayat yang datang daripada sahabat akan dibuang oleh mereka. Sebab kita takkan ambil riwayat daripada orang murtad. Sebab itu mereka kitab lain, kita kitab lain. Dia tidak pakai kitab kita kerana riwayat kita daripada para sahabat. Cuba lihat, bila kata Abu Hurairah na'udzubillah murtad, automatik 5,374 hadis free buang. Abdullah bin Abbas bila kata beliau itu murtad, na'udzubillah min zalik, automatik 1,660 hadis buang. Bila kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu murtad,
Automatik 2210 hadis buang. Begitulah ratusan ribu hadis, malah jutaan hadis buang. Bila kata sahabat-sahabat murtad, akhirnya agama diambil daripada siapa? Ambil daripada Baqir Majlisi, ambil daripada orang-orang yang tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa sahabat, tak pernah jumpa tabi'in. Ambil daripada Usul Kafi, ambil daripada Biharul Anwar, ambil daripada Jilaul Uyun, ambil daripada Istibsar, Tahzibul Ahkam, Man Lam Yahdhur Faqih dan sebagainya, yang tak ada nama sahabat di situ. Jadi ini perbezaan seterusnya antara kita dengan mereka, bahawa tanggapan dan juga akidah mereka terhadap sahabat lain, tanggapan dan akidah kita terhadap sahabat pula adalah lain. Kerana sebenarnya orang yang menolak sahabat, dia bukan ikhtilaf dengan kita, bukan ikhtilaf dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, malah bukan ikhtilaf dengan tabi'in, bukan ikhtilaf dengan sahabat, bukan ikhtilaf dengan Rasulullah. Mereka adalah khilaf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah iktiraf sedangkan mereka menolaknya. Ni 8 setakat ini. Seterusnya yang ke-9, saya nak stop kat 9 nampak gaya tuan-tuan dah lembik gaya ni. Yang ke-9, beza antara kita dengan Syiah ialah akidah dan i'tiqad mereka terhadap i'tiqad taqiyah. Mereka kata la imana liman la taqiyata lahum. Tak ada iman orang yang tak bertaqiyah. Jadi kita kata apa yang kita sebut dengan mulut itulah yang ada dalam hati. Tapi dia kata tidak ada iman orang yang tak beramal dengan taqiyah. Taqiyah itu apa? Taqiyah adalah ikhfa'ul haqq wa musana'atun nas fi ghairi biladihim taharruzan 'anit talafi. Menyembunyikan yang sebenar, buat serupa orang ramai-ramai bukan di negeri mereka, untuk memelihara diri dari kebinasaan. Itu taqiyah. Jadi dia akan gunakan taqiyah ni, benda yang sebenar disembunyikan tapi cakap benda lain, yang sebenar disembunyikan tapi buat benda lain. Masa bila? Masa duduk kat negeri orang. Tapi kalau dekat negeri sendiri, buatlah yang macam asal. Kenapa buat macam tu? Taharruzan anit talafi, untuk jaga diri daripada binasa, supaya tidak bahaya, supaya tidak disakiti. Kalau sekiranya di Putrajaya 10 Muharram dia beragak, dia maki Abu Bakar, Osman, Ali, Osman, Omar, Aisyah, Fatimah dan sahabat-sahabat, adakah tuan-tuan di sini mau biarkan? Biarkan saja, tengok saja. Tidak. Adakah polis-polis di sini akan biarkan? Bomber di sini biarkan? TMB di sini biarkan? Semua orang akan ambil bahagian untuk menegah, menghalang, mencegah mereka itu. Dan mereka pun duduk diam, tak buat macam tu. Tapi persilakan 9 Muharram pergi Iraq, 9 Muharram pergi Iran, 9 Muharram pergi Pakistan, 10 Muharram pergi Pakistan, 10 Muharram pergi Iraq, pergi Iran. Apa yang mereka buat? Kalau kita hari raya 9 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah, zikir yang paling afdal adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ni yang paling afdal zikirnya. Begitu juga 1 Syawal. Tapi bagi mereka 9 dan 10 Muharram, zikir yang paling afdal ialah maki caci sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ni aktiviti sebelah siang. Aktiviti sebelah malamnya pula muta'ah. Muta'ah mulia dia panggil. Muta'ah mulia pada malam 8 ke 9 Muharram itu. Tu amalannya. Jadi mereka mengamalkan i'tiqad taqiyah. Disebut dalam kitab mereka Hayatul Qulub muka surat 169, bahawa kata mereka semua nabi-nabi datang bawa i'tiqad taqiyah. Ni amalan mereka taqiyah. Sebab itu kalau kita berdebat dengan mereka, mereka kata sebenarnya kami tak cakap gitu. Kami sayang Abu Bakar, kami puji Abu Bakar, kami tak pernah kata Abu Bakar. Dia jawab macam tu. Kami tak kata Quran tak cukup, kami tak tolak sahabat,
Kami tak kata Allah Ta'ala itu badar. Kami tak kata Ali lebih pada Rasulullah. Mana ada orang lebih pada Rasulullah? Dia jawab serupa dengan kita, seolah-olah tak ada khilaf antara kita dengan mereka. Tapi itu semata-mata taqiyah mereka. Jadi ini 9 yang saya sebutkan bukan ke semua. Ada lagi, ada 8 lagi. Tapi tengok tuan-tuan dah lembik dah, tak apalah, saya cukup 9 dulu. Sekurang-kurangnya setakat ini sama-sama kita sudah kenal apa itu Syiah. Inilah dia Syiah 9 yang tadi, yang merupakan perbezaan besar yang membezakan antara kita dengan mereka. Kita orang Islam dalam masalah 9 ini, i'tiqad, akidah, pegangan kita lain. Mereka orang Syiah dalam masalah yang 9 ini tadi, i'tiqad, pegangan, akidah mereka lain. Jadi bila kita dah kenal melalui perbezaan ini, sekarang kita nak tambah sikit lagi bincangkan apa bahayanya. Dah kenal dah? Kita kenal kala jengking, 2 spek depan, 1 belakang bengkok. Kenal. Tapi yang bahayanya mana? Spek depan ke yang bengkok kat belakang? Yang depan ke yang belakang? Ada kata depan, ada kata belakang. Ikhtilaf ulama. Kala jengking, lipan, ada 44. 22 sebelah sini, 22 sebelah sini, 44. Dalam 44 ni tadi, yang mana yang paling bahaya sekali? Yang mana yang paling bahaya? Kenal tak? Lipan, kenal. Tapi yang mana bahaya sekali? 44 ni daripada belakang sampai ke depan, yang mana bahaya sekali? Ada kata belakang, ada kata depan. Ikhtilaf juga ulama. Tak ada yang kata kiri kanan. Jadi sebab apa yang kata depan? Sebab yang depan kata dia tak tahu yang belakang bahaya. Siapa ada pula kata belakang? Sebab yang belakang dia tak tahu yang depan tu bahaya. Jadi sekarang kita dah kenal tapi belum tahu bahaya dia apa. Maka Syiah ini tuan-tuan, mereka ada 3 misi utama. Dan misi inilah akan ceritakan kepada kita betapa bahayanya mereka. Mereka ada 3 misi utama. Nombor 1, mereka ingin syiahkan seluruh dunia Islam. Ini cita-cita dah. Mereka ingin syiahkan seluruh dunia Islam. Sebab kita tak jumpa Syiah hantar jemaah pergi dakwah orang mereka masuk Islam, pergi dakwah orang Rusia masuk Islam, tak ada. Dia hantar orang dia ke dunia Islam supaya orang Islam jadi Syiah. Jaga tuan-tuan, mereka dah masuk ke Malaysia 200,000 orang dia. Menurut yang direkodkan, ada 200,000 mereka di sini. Jadi ngapa dia datang ramai-ramai tu? Ada yang sebagai pelajar universiti, ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai peniaga, ada yang sebagai pelancong. Tetapi itu semua sampingan. Maksud sebenarnya ialah dakwah kepada, bukan dakwah, da'iyah orang Islam kepada agama mereka. Mengsyiahkan dunia Islam. Ini misi nombor 1. Nombor 2 ialah at-tasallut ala jami'il dualil islamiyah, menguasai seluruh kerajaan Islam yang ada atas muka bumi ni. Dia nak memerintah seluruh kerajaan negara-negara Islam yang ada ni, dia nak perintah. Ni misi mereka. Mereka telah dapatkan Iran dengan 60% Syiah, tetapi mereka dapatkan Iraq dengan hanya 30%. Mereka sedang berjuang untuk mempertahankan Syria dengan 20%. Mereka telah berjaya menjatuhkan Mursi dengan 10%. Mereka sedang berusaha untuk mendapatkan Yaman 23%. Mereka berusaha untuk dapatkan Pakistan dengan 30%. Mereka telah menggegarkan Bahrain. Mereka telah goncangkan Oman. Mereka telah cuba buat kacau di Emirat. Mereka juga telah cuba untuk buat kacau di Kuwait. Mereka nak ambil Libya, mereka nak ambil Tunisia, mereka hendakkan juga Algeria, mereka hendakkan juga Mauritania, mereka hendakkan juga Morocco, mereka hendakkan Sudan, mereka hendakkan Eritrea, mereka hendakkan Yaman, mereka hendakkan Pakistan, hendakkan Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Shashan, Turki, kemudian Bangladesh, kemudian Burma, biar dulu, masuk Thailand. Thailand turun ke bawah, Patani ialah Setun dan juga Narathiwat, Songkhla, ni dia enggak. Lepas tu masuk ikut Kayu Hitam, masuk ikut Pengkalan Kubur, masuk ikut Rantau Panjang. Nak ambil siapa tuan-tuan? Nak ambil Malaysia. Lepas tu Indonesia, lepas tu Brunei Darussalam, habis semua sekali. Ini yang dia enggak. Tak berarti hendak itu dapat. Tapi tidak, inspirasi dia itu, keinginan dia itu
Mereka tidak itu. Dan mereka telah pun dapat Iran, dapat Iraq, sedang ingin mendapatkan Suria. Dan pertembungan di Suria bukan pertembungan kerajaan dengan rakyat, pemberontak dengan tentera, tapi pertembungan antara Sunni Syiah. Kalau ada kesempatan saya akan kupas, tapi tak ada kesempatan, cukup saya isyarahkan. Wa al-fatin kafahu bil isyarah. Maka ni dua. Ketiga, mereka ingin at-tasallut ala haramain syarifain. Mereka ingin menguasai dan mengendalikan Mekah dan juga Madinah. Bukan dikendalikan oleh Kingdom of Saudi, bukan oleh Liga Arab, bukan oleh Muslim League, bukan oleh OIC, tetapi oleh siapa? Oleh Syiah sedunia. Ini dia nak mengendalikan Haramain Syarifain. Tuan-tuan bayangkan kalau dia lah yang kontrol Haramain Syarifain, apa jadi juga? Tapi insya-Allah lah tak dapat. Insya-Allah tak dapat. Tapi dia nak. Jadi bila ada misi, tuan-tuan, sudah tentu ada visi. Apa visinya? Apa visi mereka untuk jadikan semua orang Islam ni Syiah? Apa visi mereka untuk dapatkan semua daulah Islamiah? Apa visi mereka untuk dapatkan Haramain Syarifain? Maka mereka buat kerja. Mereka bergerak dan mereka adakan golongan sasaran. Golongan sasaran mereka ialah pelajar. Daripada peringkat menengah hinggalah IPTA. Ni golongan sasaran. Kemudian golongan sasaran mereka ialah pegawai-pegawai tinggi, ahli politik, korporat, pegawai-pegawai tinggi tentera, polis, dan juga tak terkecuali peneroka Felda. Ini golongan sasaran. Dan mereka buat kerja. Untuk pelajar-pelajar sekolah peringkat menengah, mereka akan pergi kepada pelajar-pelajar ini dengan membawa produk. Dia bawa produk dia. Produknya apa? Mereka namakan produk itu sembahyang Nabi. Dia kata kamu duduk di asrama pagi-pagi sembahyang subuh, nanti lepas kelas Zuhur, lepas Zuhur ada kelas tambahan, kemudian kurikulum asar lagi, maghrib lagi, lepas maghrib namatullah kejap dah isyak pula. Jadi susah. Kita bawa kamu satu cara dipanggil solat Nabi. Tok guru kamu pun tak tahu, kitab kamu pun tak ada sebab kamu ngaji tak habis, tok guru kamu pun tak cukup pandai. Ni dia kata sembahyang Nabi. Macam mana sembahyang Nabi? Subuh sembahyang sekali, Zuhur dengan asar jamak, maghrib dengan isyak jamak. 2 tahun duduk MRSM, 2 tahun lah jamak. Ni 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, pelajar peringkat menengah. Ni produk yang mudah diperkenalkan dan mudah diterima. Untuk IPTA dan golongan-golongan atasannya lain, mereka bawa produk yang kedua, mereka namakan kahwin Nabi. Kamu belajar dekat UM, master tak habis lagi, sebagai manusia umur dah 25 tahun, naluri tentu ada, inginkan kepasangan. Tapi nak kahwin macam mana? PTN pun tak berbayar lagi, pinjaman pun tak berbayar lagi. Tapi naluri itu ada. Senang je kahwin Nabi. Macam mana kahwin Nabi? Cari pasangan mana-mana yang kamu suka, dia suka kamu, duduk 2 orang, kamu pun akad nikah, aku kahwin dengan kamu dengan mas kahwinnya sebanyak RM50 untuk 3 jam. Dia pun kata, aku terima nikahnya dengan mas kahwin sebanyak RM50 untuk tempoh 3 jam. Sah. Saksi tak ada, wali tak ada, 2 orang ni je. Hatta Khomeini sebutkan dalam fatwa yang terakhir sebelum dia mati, bini orang pun boleh. Sebab 3 jam je dia kata. 3 jam pun boleh, seminggu pun boleh, sebulan pun boleh, setahun pun boleh, sampai habis master pun boleh, habis PhD pun boleh. Nanti orang Johor balik Johor, orang Terengganu balik Terengganu, perkahwinan ini rahsia, siapa pun tak tahu. Ni produk ni yang banyak menyundangkan ramai orang di awal 90-an dulu di IPTA tuan-tuan. Ramai yang kecundang dengan produk ni. Profesor pun rebah, pensyarah pun tumbang, pelajar pun menerap kena produk ni. Jadi tuan-tuan, ni dia bawa dan mereka buat kerja sungguh-sungguh. Ini adalah visi mereka. Dan seterusnya mereka buat apa? Mereka akan pergi kepada orang-orang Sunni. Dia tengok agak-agak boleh makan, dia kata apa? Dia gunakan kaedah nombor untuk kelirukan. Dia kata, kamu tengok Abu Hurairah masuk Islam. Siapa dia Abu Hurairah yang kamu pakai Abu Hurairah dalam riwayat kamu? Dia masuk Islam selepas peperangan Khaybar. Ertinya dia sempat dengan Nabi 3 tahun aja.
Tapi cuba tengok riwayat Abu Hurairah dalam kitab-kitab hadis kamu, 5,374 hadis. Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin, masuk Islam daripada kecil lagi sampai dia sendiri jadi khalifah. Tengoklah kitab-kitab kamu, riwayatnya cuma 586 hadis. 1/10. Amirul Mukminin dengan Abu Hurairah 1/10, hampir 1/10 beza. Dia pakai nombor. Kalau dengar nombor ni dengan tuan-tuan pun cair ke tak? Munasabah tak? Cair kita kena pakai nombor. Tapi tengok hakikatnya pula bagaimana. Ya, Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijrah. Tetapi setelah masuk Islam, duduk di Suffah, siang, malam, pagi, petang, sejuk, panas, safar, hadir bersama Nabi SAW. Dalam tempoh itu seluruh hadis-hadis baginda beliau hafaz, dan bila wafat baginda, beliau ada lebih kurang 12,000 orang murid yang disampaikan hadis itu kepada mereka. Kerana itulah jumlah hadis riwayat Abu Hurairah banyak, kerana muridnya ramai. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kehidupan Mekah 13 tahun, tidak ada masa untuk mengajar hadis. Bila berhijrah ke Madinah, di Madinah sentiasa berada di medan. Sekejap di Badar, sekejap di Tabuk, sekejap di Mustalik, sekejap di Khandaq, sekejap di Uhud, sekejap dihantar ke Yaman, sekejap dihantar ke Najd. Sentiasa berada di medan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga di zaman Abu Bakar, sentiasa berada di medan. Di zaman Sayyidina Umar, sentiasa berada di medan. Di zaman Sayyidina Osman, sentiasa berada di medan. Bila beliau sendiri pula menjadi khalifah, beliau pula berhadapan dengan Sabaiyin, berhadapan dengan Khawarij, berhadapan dengan pemberontak, sehinggalah di akhirnya beliau sendiri dibunuh oleh Abdul Rahman Muljam. Beliau sendiri tak sempat untuk mengajar dan mendapatkan muridnya ramai. Itu antara sebab mengapa tidak banyak riwayatnya. Ini tidak disebut, tidak adil, hanya ambil nombor saja. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Mereka kata, tengok di dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar marahkan Fatimah, sedangkan Nabi kata, siapa marah Fatimah, marah aku. Dia gunakan lafaz tu saja tanpa dikupas apa makna marah, mengapa marah, apa puncanya, apa kesudahannya. Dia tak ambil lafaz tu saja untuk mengelirukan kita orang awam. Maka itu sebab mereka ikut kata betul dia. Ni adalah merupakan metod mereka, visi mereka untuk menarik ahli sunnah wal jamaah atau orang Islam kepada mereka. Seterusnya apa yang mereka buat? Mereka akan angkat dan agung-agungkan pemimpin mereka untuk kita melihatnya tertarik dan terpengaruh. Dia angkat Khomeini setinggi-tingginya, dia angkat Rafsanjani, dia angkat orang-orang dia, angkat tinggi-tinggi, dan kita pun tengok terpesona, dan daripada kepesonaan itu akhirnya kita cenderung kepada dia dan suka kepada dia, dan dia pun datang untuk memperkenalkan produk-produk lain seterusnya pada kita. Bila kita dah ada hati, dah ada cinta, ada cenderung kepada mereka walau satu juzuk. Seterusnya apa mereka buat? Mereka ajak takrib Sunni Syiah, iaitu ajak bersatu. Dia kata kita agama satu, kitab satu, kiblat satu, Tuhan satu, Nabi satu. Apa pasal kita nak gaduh-gaduh? Apa pasal kita nak bertelagah? Jadi kita bersatu. Bila kita dalam hati ada perasaan kita dengan mereka tidak ada perbezaan, mereka bukan musuh, ini sudah menjadi satu kejayaan untuk orang Syiah. Kalau ada dalam hati kita, mereka ini bukan musuh, mereka ini dengan kita hanyalah ikhtilaf pada furu', ini sudah satu kejayaan untuk mereka, bagi memudahkan mereka melangkah untuk langkah yang seterusnya. Seterusnya mereka buat, mereka akan menyusup di dalam setiap jamaah, setiap institusi, setiap pergerakan, setiap pertubuhan, setiap apa yang mereka boleh masuk, mereka akan cuba menyusup masuk dan berkongsi dengan kita di dalamnya. Ini juga mereka buat. Saya buat cerita sikit. Masa saya belajar di Jamiah dulu, ada satu ramai pelajar-pelajar Sunni dari Iran yang belajar di Jamiah bersama kami. Tapi dalam ramai-ramai ni ada satu orang, masa tu dia buat master tahun akhir. Saya masa tu masih lagi BA. Tapi selalu saya tengok dia melintas depan kuliah kami. Maka saya tengok dia ni rasa tak berapa sedap, ragu hati tengok dia. Lepas tu saya bagi tahu satu orang sahabat saya, orang Pakistan. Saya kata, Ali, namanya Ali, apa kata kalau kita perhatikan ni pelajar Iran ni, dia kata, sebab bagi saya dia ni cukup meragukan.
Jadi sahabat saya ni dia marahkan saya. Dia kata kamu ni memanglah orang sufi, orang lain semua jahat, kamu je yang baik. Saya kata bukan gitu. Kadang-kadang bila ada qarinah, ada petunjuk, kita kena ambil kira juga. Habis dia kata apa yang kamu mahu? Saya kata minta kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana agama. Hari weekend nanti, Khamis, Jumaat, Khamis paruh hari, Jumaat full day, cuba ekori dia, tengok dia, apa dia buat, apa aktivitinya, apa dia pergi. Dia kata tak ada pasal pula, aku cuti ni lah nak duduk dengan anak isteri aku, nak duduk dengan keluarga aku, tiba-tiba nak ikut mak Iran, tak ada pasal. Saya kata kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana agama, minta tolonglah. Dia kata tak apalah, tapi bukan kerana Allah, kerana engkau. Dia kata tak apalah, saya kata kerana saya lah, pokoknya engkau buat. Maka hari Khamis tu dia pun datang, kami pun tunggu. Lepas Zuhur tengok dia ada lagi, lepas Asar dia ada lagi, lewat sikit lepas Asar baru dia keluar. Kawan saya pun start motosikal ikut dia sampai kat satu tempat namanya Jail Road, jalan penjara. Sampai kat situ hilang. Dia pun terus balik ke rumah dia, lebih kurang 20 km daripada Jamiah. Pagi Sabtu bila start kuliah, saya pun tanya dia, macam ada apa-apa perkembangan? Dia kata tak ada apa, sampai kat Jail Road hilang dia. Entah masuk kedai kopi mana, minum teh kat mana. Aku balik lah, dia kata. Kalau macam tu, saya kata belum selesai lagi, minggu depan kena pergi lagi. Dia kata pergi lagi? Ya, pergi kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana agama. Tak mengarut dah semua kerana engkau belaka, dia kata. Saya kata tak apalah, kerana akulah, pokoknya engkau pergi. Maka sampai hari Khamis, kami pun tunggu. Lepas Zuhur dia ada lagi, lepas Asar dia ada lagi, lewat sikit baru dia keluar. Kawan saya pun start motosikal ikut dia. Sampai dekat Jail Road, sebuah kereta Honda Civic warna hitam berhenti, ambil dia dan bawa dia pergi. Maka kawan saya pun ikut sampai tengah jalan dalam trafik, hilang. Dia pun balik rumah. Pagi Sabtu saya tanya lagi, ada apa-apa perkembangan? Dia kata sampai kat Jail Road ada kereta berhenti, ambil dia bawa pergi. Biasalah orang tengok pelajar jalan kaki, dia ikram lah, bawa pergi minum teh kat mana-mana. Aku balik lah, kata. Saya kata masih belum selesai, minggu depan pergi lagi. Dia dah hot lah. Dan tumne 2 hafta merah cuti ko kharab kar dia और 1 hafta चाहिए मुझसे. Engkau telah rosakkan 2 minggu cuti aku, nak seminggu lagi dengan aku, dia kata. Saya kata kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana agama, tolonglah seminggu lagi bagi saya. Dia kata tak ada kena-mengena dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, engkau je ni, dia kata, pandai-pandai. Tak apalah, saya kata pokoknya engkau pergi. Minggu ketiga, ringkas ceritanya, selepas Asar baru dia keluar. Maka sahabat saya pun ikut sampai di Jail Road, tempat yang sama, kereta yang sama berhenti ambil dia. Dia pun kata, ini bukan kebetulan dah ni, kalau dah 2 minggu direct macam ni. Dia ikutlah sungguh-sungguh. Sampailah ke Pasar Borong. Tengah-tengah tu ada lorong. Di belakang Pasar Borong itu markas Syiah Imamiyah yang terbesar di Karachi. Dia bawa pemuda Iran ini ke situ. Kawan saya pun sampai kat gate, sah nampak dia masuk, pusing balik belakang. Sebab kalau dia masuk juga, insya-Allah jadi bubur sura lah dia. Dia pun balik terus ke Jamiah. Saya baru selepas sembahyang maghrib berdiri, duduk rehat tepi luar masjid. Dia pun datang termengah-mengah. Dia ni gemuk 2 kali saya besarnya. Dia kata, saya kata awal hari ni datang. Dia kata ada berita tergempar. Apa hal? Budak Iran tu, dia kata dibawa oleh kereta yang sama minggu lepas masuk ke markas Syiah Imamiyah dekat Pasar Borong sana. So sekarang apa kita nak buat? 12,500 orang pelajar, 416 orang pensyarah, siapa pun tak tahu lagi kecuali kami 2 orang. Maka sekarang saya kata dengan dia, kami mesyuarat, kita kena cari fakta-fakta lain yang boleh menyokong untuk memperkuatkan hujah untuk kita bawa kepada pihak pentadbiran untuk kita dakwa aktiviti dia ni. Kita kena cari apa yang kita kena cari. Kita cari, barangkali kita boleh dapat petanda-petanda, fakta-fakta daripada bilik dia, almari dia. Kami pun pergi cari dia punya hostel. Iran, Pakistan, Burma, Bangladesh, Afghanistan, dia kira satu kaum, duduk satu belah, dia tak campur dengan kita orang lain, foreigners. Kami pun pergi cari sana, mana dia asrama Iran pelajar tahun akhir. Mereka kata Iran duduk blok 3. Kami pergi kat blok 3, tanya mana pelajar Iran tahun akhir. Mereka kata tingkat 3. Kami pergi tingkat 3 cari mana pelajar Iran tahun akhir. Mereka kata bilik nombor 11. Kami masuk bilik nombor 11 cari mana pulan-pulan pelajar Iran tahun akhir. Mereka kata ni tempatnya, ini almarinya. Maka sahabat saya ini pecahkan almarinya, berhamburan keluar kertas-kertas yang semuanya letterhead kerajaan Iran. Dan bila kami
punggah keluar dan kami dapati di dalamnya data-data yang menyebutkan bahawa pelajar-pelajar Iran yang belajar di Pakistan bulan bin bulan, masuk tahun bila, belajar di mana, akan tamat bila, ayahnya siapa, duduk di mana, abangnya siapa, duduk di mana, kakaknya siapa, duduk di mana. Buat apa ni? 93 4 orang sahabat kami grad daripada Iran. Kami punya junior senior kami. 4 orang balik. Tiba-tiba seorang Munir datang semula. Ramadan datang semula. Kami tanya, baru 2 minggu balik dah datang. Dia kata 3 sahabat kita telah disyahidkan. Mereka tunggu dekat border. Macam mana dia tahu mereka boleh balik? Sebab orang-orang macam ini, mereka buat kerja seperti ini, tuan-tuan. Mereka buat kerja seperti ini. Malam tu kami tunggu dia sampai pukul 11.30 dia balik ke Jamiah. Bila dia balik, sahabat saya Ali dan kami cari 2 orang dia sahabat yang kami percayai, 4 orang, kami tangkap dia. Tangkap dia, ikat dengan kain. Kemudian kami kurung dia dalam tandas. Sebab tandas sana pintu besi, bukan macam tandas kita sini. Kunci, taruh mangga lagi. Kurung dalam tandas. Saya pun pergi ke rumah Dr. Habibullah Mukhtar, ceritakan kepada beliau A to Z apa yang berlaku. Dalam hati kami tentu dia kata, besok kita bawakan dia pada pembicaraan, kita serah pada polis, kita itu, kita ini. Itulah persepsi kami masa kami pergi ke rumahnya. Tetapi bila saya bercakap dengan beliau, dia ucap 3 perkataan je. Dia tak nak tengok, tak nak bercara, tak nak ambil hirau, tak nak peduli. Dia kata apa? Usko yang hasil ni kalau keluarkan dia dari sini. Itu je. Suruh dia pergi. Itu saja. Ini yang dia buat kepada kita. Tuhan kata keluarkan dia daripada sini. Oleh kerana dia syekh kami, dia ustaz kami, dia guru kami. Dia kata usko yang hasil ni kalau kami tidak ada pilihan selain daripada taat. Kami pun buka pintu tandas, beritahu dia kamu tinggalkan Jamiah ini sebelum terbit matahari. Jadi esoknya terbit matahari dia dah tak ada lagi dah, dia dah pergi. Tetapi tuan-tuan, hadiah dari kebaikan yang syekh kami buat untuknya, terima kasih yang dia berikan kepada syekh kami, yang berikan kepadanya usko yang hasil ni kalau kira-kira setahun 8 bulan 10 hari selepas itu beliau telah dibunuh oleh orang Syiah. Ini hadiah dia. Jadi ini mereka buat. Inilah visi mereka, inilah kerja mereka. Seterusnya mereka ajak kita berdebat. Ini pun misi dia, jaga baik-baik. Jangan terlalu gairah untuk berdebat dengan Syiah. Sebab Syiah tidak pernah buat keputusan untuk berubah hanya semata-mata berdebat dengan kita, kerana mereka telah ada stand mereka. Dia turun untuk berdebat tu, dia ada pendirian dia. Kita bawa selori hadis pun curah depan dia, dia tak akan pakainya sebab dia dah ada keputusan. Tetapi mengapa dia turun untuk berdebat? Kerana untuk meragukan ahli sunnah wal jamaah lain yang mendengar perdebatan itu dengan mencari kelemahan-kelemahan dalil, jawab dalil-dalil yang kita kemukakan kepada dia, untuk meragukan orang-orang awam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Itu je tujuan dia. Bukan kerana dia nak mencari kebenaran. Kalau sekiranya kita betul, dia ikut. Tak, sama sekali tidak. Dia hanya nak timbulkan keraguan kepada dalil-dalil. Seterusnya juga mereka buat, mereka akan gunakan perkataan ulama'-ulama' kita. Contohnya ada satu orang ulama' kita yang masyhur, besar, hebat. Dia kata Syiah ni sebenarnya masalah furuk je. Kita tak payahlah sibuk-sibuk sangat nak bicarakan soal Syiah ni. Banyak lagi masalah lain. Dia akan pegang ni, dia akan tag ni, pegang sungguh-sungguh. Dia kata apa? Tengok, ni alim besar, orang hebat. Dia kata macam tu. Takkan kamu nak ikut orang lain, kecil-kecil yang tak tahu mana asal usulnya. Yang ini ulama besar cakap macam tu, kamu ikut yang ni. Tetapi tuan-tuan kena ingat, alim nahu, alim fiqh, alim tauhid, alim hadis, alim tafsir, alim semua ilmu dia tahu belaka. Tapi belum tentu dia tahu Syiah. Sebab saya sebut awal-awal lagi, Syiah, hakikat sebenar untuk kita kenali dia bukan setakat kita baca buku Syiah, tetapi kita belajar terus dengan dia, belajar terus kitabnya dan hidup bersama mereka. Barulah hakikat sebenar Syiah itu akan terjelma di depan kita. Jadi dia akan gunakan ini. Seterusnya mereka akan gunakan juga di kalangan mereka. Ada kadang-kadang terdapat keturunan ahli bait di kalangan mereka yang telah disesatkan. Mereka akan ambil ini untuk bercakap, menafikan apa yang kita cakap.
Contoh, saya bercakap malam ni 9 perbezaan Sunni Syiah. Dia akan ambil satu orang ahli bait juga, barangkali segi keturunannya yang berpahaman Syiah, untuk bercakap. Dia kata kami mazhab ahli bait. Ahli bait tak maki sahabat. Kami mazhab ahli bait. Ahli bait ni adalah mazhabnya akhlak. Kami tak letakkan orang lain lebih tinggi daripada Rasulullah. Semua apa yang saya cakap tadi akan kelihatan ternafi, dan seolah-olah apa yang saya sebutkan ini hanyalah satu fitnah. Dia akan gunakan juga metod ini untuk mengelirukan kita, dan ini hanyalah semata-mata taqiyah mereka belaka, tuan-tuan. Dan inilah dia mereka. Kalau ini juga tak berjaya, mereka akan buat seterusnya apa dia? Mereka akan bunuh ulama-ulama Islam. Ini telah mereka praktik dan lakukan, sama ada Pakistan, Iran, Iraq, Suria, Yaman. Ini telah pun mereka praktikkan. 9 tahun saya berada di sana, ribuan ulama telah pun dibunuh oleh Syiah, dan mereka sentiasa letak top 10 ranking di Pakistan untuk dibunuh. Dari tahun 90 saya masuk, 98 saya keluar, 2003 masuk semula, 2004 saya keluar. Mereka sentiasa letak top 10 ranking untuk dibunuh, dan top 10 ni kalau satu mereka dapat, dia akan ganti dengan nama lain, akan jadi top 10 juga sepanjang masa. Walaupun 1990 dulu top 10 telah dibunuh 8 daripada 10 itu, sekarang ini senarainya tetap juga 10. Dan walaupun mereka letak 10 top 10 untuk dibunuh, mereka juga kalau dapat peluang, yang top 20 pun dia sapu, top 30 pun dia sapu, top 40 pun dia sapu. Hak tak ada nombor, imam surau kecil pun dia sapu juga. Pokoknya alim Sunni, dia takkan biarkan kalau dia dapat peluang. Ini adalah merupakan visi mereka untuk mencapai misi. Bukan setakat itu saja, tuan-tuan. Guru saya, ustaz saya, syekh saya, 4 orang mereka bunuh di hadapan kami, tuan-tuan. Hanya semata-mata kerana mereka itu alim Sunni. Hanya semata-mata mereka itu ulama Islam. Mereka bunuh. Pertama sekali Syekh Dr. Muhammad Habibullah Mukhtar, selepas mengajar kami Sahih Bukhari hadis nombor 6175, beliau keluar untuk menghadiri satu mesyuarat. Dalam perjalanan balik 200 meter dari gate jamiah kami, beliau telah ditahan oleh 8 orang lelaki yang bersenjatakan Kalashnikov AK-47 dengan 25 rol peluru setiap satunya. Tembak ke arah kenderaan beliau, 200 butir peluru AK-47 ditembak kepada kenderaan beliau. Tubuh beliau hancur kena peluru. Selepas itu beliau dibakar dengan bom petrol. Darahnya mengalir di atas jalan raya, tuan-tuan. Ini pekerjaan mereka. Seterusnya ustaz kami Syekh Muhammad Sami' Sindi mengajar kami tafsir Baydawi dan juga mantik dan falsafah. Dibunuh dengan modus operandi yang sama. Disekat kenderaannya, ditembak, kemudian dibakar mayatnya, dibakar jenazahnya. Darahnya juga mengalir di atas jalan raya, tuan-tuan. Seterusnya ustaz kami Syekh Mufti Muhammad Yusuf Lidanwi mengajar kami Sunan Abu Daud keseluruhannya, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Setelah selesai mengimamkan solat jemaat di masjid beliau, keluar daripada mihrab, 2 orang Syiah tunggu, tembak dengan 2 pucuk pistol. Darah beliau mengalir di dalam longkang masjid, tuan-tuan. Padahal selama saya duduk dengan beliau, saya tak pernah dengar beliau menyebut perkataan yang berat, yang huduh, yang keji terhadap Syiah. Tak pernah. Tapi dia dibunuh kerana dia alim Sunni. Padahal amalnya saya sendiri tengok, 9 tahun saya tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali saya dapati beliau telah berdiri sembahyang sunat. Beliau baca Quran 17 juzuk sehari dengan tanpa melihat mushaf. Tiap-tiap hari beliau akan menulis puluhan fatwa kerana beliau adalah ketua kepada Darul Ifta. Ni kerjanya. Ratusan kitab telah beliau tasnif dengan tangan beliau sendiri. Dibunuh kerana dia alim Sunni. Kemudian ustaz kami yang keempat Syekh Mufti Nizamuddin Syamzai mengajar kami keseluruhan Jami' Tirmizi dan menyempurnakan pengajian Sahih Bukhari. Dalam perjalanan ke jamiah untuk mengajar, kenderaan yang disekat, ditahan, ditembak. Beliau, drivernya, pengawal peribadinya dan anaknya, kesemuanya disyahidkan dalam kenderaan tersebut, dan darah mereka mengalir di atas jalan raya, tuan-tuan. Ni mereka telah buat di hadapan mata kami, tuan-tuan.
Ini yang kami lihat bila mana mereka ada sedikit syaukah dan kekuatan. Inilah realiti dan hakikat sebenar mereka, tuan-tuan. Oleh itu kita masih lagi di tahap yang selamat jika dibandingkan dengan mereka. Maka kita kena pertahankan sungguh-sungguh. Pertahankan sungguh-sungguh apa yang kita ada ini. Jangan kita beri ruang walau seinci pun untuk mereka menumpang. Dan mereka, tuan-tuan, barangkali mereka akan datang pada kita dan menyelinap serta menumpang di mana-mana platform. Barangkali dia akan menumpang atas mana-mana platform parti politik. Tetapi mereka sebenarnya hanya menumpang untuk menghalalkan pergerakan mereka. Tapi sama sekali inspirasi mereka tidak sama dengan kita. Mereka tidur sebantal dengan kita. Mereka tidur satu selimut dengan kita. Tetapi mimpi lain-lain. Kita mimpi dikejar harimau, tapi dia mimpi menunggang harimau yang mengejar kita itu. Sebab itu kalau kita pergi KDN, tuan-tuan boleh lihat nanti di sana insya-Allah. Ini bukan kerja saya cuma isyaratkan saja bahawa mereka ada di dalam PAS, mereka ada dalam UMNO, mereka ada dalam keadilan, mereka ada dalam DAP, mereka ada dalam MIC. Kalau tak ada pun MCA. Mereka boleh ada di sini dan ada di sini. Kerana Syiah bukan masalah politik. Syiah bukan parti politik. Syiah adalah satu pergerakan mustaqil yang hanya kadang-kadang menumpangi mana-mana parti politik yang bersesuaian dengan tempatnya untuk dia memvalidkan pergerakannya. Tapi sama sekali inspirasi cita-citanya tidak sama dengan kita. Sebab tiga perkara tadi: mensyiahkan semua orang Islam, mentasallut atas dualatul Islamiyah, dan menguasai haramain syarifain. Jadi tuan-tuan, kita tahu dah apa itu Syiah, bahayanya, bagaimana caranya, penutupnya lah. Tapi mengapa masih orang ikut juga Syiah? Persoalan terakhir ini kita jawab sebagai penutup. Sebabnya nombor satu, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah perindahkan amalan mereka itu. Caci sahabat ni, oh indah. Syaitan bagi indah. Syirikkan Allah itu jadi indah. Ragukan Quran itu jadi indah. Bunuh orang Islam itu jadi indah. Taqiyah itu jadi indah. Diperindahkan oleh syaitan. Satu. Keduanya ialah kerana mereka bawa produk yang sesuai dengan nafsu. Nafsu ni suka mudah, suka senang. Nafsu suka mudah, suka senang. Itu nafsu. Maka dia bawanya sembahyang Nabi yang dia kata tadi mudah. Nafsu suka senang, suka mudah, suka seronok. Maka dia bawa pula nikah Nabi yang dia kata tadi bukan nikah Nabi, nikah mut'ah. Maka itu nafsu suka seronok. Sebab itulah orang ikut juga. Ketiganya kerana jahil. Kejahilan, terutama jahil tentang Syiah itu sendiri. Ramai orang yang terperangkap melalui bacaan. Ramai. Banyak kes yang saya jumpa. Kenapa kamu jadi Syiah? Hatta satu orang profesor, bukan orang Malaysia, bangsa Arab, profesor jadi Syiah. Saya kata, kenapa kamu jadi Syiah? Dia kata, saya baca, saya buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Yang membuat keputusan adalah syaitan yang ada di depan dia. Maka yang di sini pun ada yang baca, buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Akhirnya dia kecundang kerana dia sendiri tiada hibrah dalam masalah Syiah itu yang sebenarnya. Dan oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena buat keputusan sekarang ni, iaitu bahawa antara kita dengan Syiah tidak ada kompromi sama sekali. Dan kita kena serius dalam menangani masalah Syiah ini, kerana bahaya yang mereka bawa, ancaman yang mereka bawa bukan bahaya yang kecil, bukan ancaman yang kecil. Untuk itu kita jangan bagi ruang walau seinci pun untuk mereka berada bersama-sama dengan kita, dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, malah dalam umat ini sekalipun. Maka antara kita dengan mereka adalah terpisah jauh. Kita adalah orang Islam, mereka adalah orang Syiah. Agama kita agama Islam, agama mereka agama Syiah. Jadi rasanya setakat ini insya-Allah muzakarah kita boleh kita kongsikan dan dapat kita manfaatkan selepas daripada ini. Dan kita bukan saja untuk dengar, untuk simpan, untuk catat. Sebaliknya adalah kita akan mulakan kerja, memulakan perjuangan. Apa yang kita boleh lakukan untuk kita pertahankan akidah dan agama kita. Kerana agama ini adalah perkara yang wajib kita pelajari, wajib kita fahami, wajib kita amalkan, wajib kita sayangi.
wajib kita sebarkan dan wajib kita pertahankan. Maka itu semualah adalah merupakan tanggungjawab setiap kita atas agama kita. Maka serangan ini datang, maka kitalah orang yang bertanggungjawab untuk mempertahankannya. Dan segala apa yang boleh kita lakukan, kita lakukanlah. Apa peranan yang boleh kita mainkan, kita mainkanlah. Dan fahamkanlah kepada ramai lagi saudara-saudara kita yang masih belum faham dan belum jelas dalam masalah Syiah ini. Kerana kalau kita lihat di Malaysia kita, hanya tahun 1984 ada fatwa yang memfatwakan akan kesesatan Syiah. Begitupun masih mengecualikan Zaidiyah dan Imamiyah daripada kesesatan tersebut dalam fatwa. Ini jelas menunjukkan betapa nipisnya pengetahuan kita terhadap Syiah. Sedangkan Ja'fariyah itu adalah Imamiyah, dan Zaidiyah itu sendiri dah lama berakhir bertukar menjadi Jarudiyah, Salahiyah dan Sulaimaniyah. Maka kenapa perlu adanya dua ini yang dibenarkan pada 84? Kerana terdapat individu Syiah yang menyusup dan berada di dalam PUM ketika itu yang memainkan peranan sehingga menjadi longgarnya fatwa tersebut. Sehinggalah 1996 setelah pertimbangan usaha mati-matian yang dibuat oleh sahabat kita Maulana Asri Yusof dan orang-orang JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis-Majlis Agama Islam Negeri, seterusnya Persatuan Ulama Malaysia dan Majlis Fatwa Kebangsaan, membawa kepada fatwa terbaru itu 1996, pengharaman dan fatwa atas kesesatan semua firqah Syiah, dan tidak ada keperluan untuk dibenarkan sama ada Zaidiyah atau Ja'fariyah di sini. Hanya 96. Padahal orang tempat lain lama dah tak terima perkara ini. Tapi perkara ini yang berlalu, biarkan ia berlalu. Tetapi yang akan datang ini, kita sedarkan umat kita betapa bahayanya Syiah kita sendiri, dan kita bagi tahu, sampaikan kepada saudara kita yang masih belum jelas perkara ini akan bahayanya Syiah dan apa sebenarnya Syiah. Kerana masalah Syiah adalah masalah akidah, masalah Syiah adalah masalah agama, masalah Syiah adalah masalah usul, bukan masalah furu'. Maka ia mesti ditangani dalam konteks yang seadil-adilnya, bagaimana kita mempertahankan agama kita dari serangan-serangan yang lain yang menyerang agama dan juga akidah. Mudah-mudahan sabarnya tuan-tuan menunggu, duduknya tuan-tuan pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala catatkan dalam sahifah kebaikan tuan-tuan, dan dijadikan amal soleh untuk keampunan kedua ibu bapa dan juga nenek moyang kita dan guru-guru kita yang telah pergi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya beri taufik dan hidayah agar kita semua dapat istiqamah di atas tauhid yang betul, di atas amal yang betul, di atas jalan yang betul yang menuju kepada keredaannya. Dan mudah-mudahan Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya bantu semua saudara-saudara kita yang mustad'afin, sama ada di Iran, di Iraq, di Suria, di Lebanon, di mana-mana di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah SWT pelihara kita, keluarga kita, anak isteri kita, negara kita dan umat seluruhnya daripada sebarang bentuk fitnah yang menyerang. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya juga ampunkan semua dosa-dosa kita, bangkitkan kita nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masukkan kita di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang begitu penting, yang dapat menginput-input yang begitu penting bagi kita semua. Dan alhamdulillah tuan-tuan sabar menunggu sehinggalah pada pukul 10.30 kita dapat input yang baik dan kita sebarkan kepada kawan-kawan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh upload di dalam YouTube Masjid Tuanku Mizan nanti dalam seminggu, dan bagi masa kepada saya seminggu, saya akan upload video-video yang pada hari ini, dan insyaAllah kita sebarkan kepada kawan-kawan kita, dan insyaAllah ahli keluarga kita dan selainnya umat Islam yang lain insyaAllah. Jadi sekali lagi pihak pengurusan Masjid Tuanku Mizan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Syekh Maulana Johari Muhammad dari melalui Datuk Zamimi, yang mana sahabat saya bersama dengan kita ini membawa Syekh Maulana ke Masjid Tuanku Mizan untuk kita mengambil input yang telah kita dapat pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala amannya menjemput Tuan Haji Osman bin Muda untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada Syekh, dan insyaAllah kita jemput lagi pada tahun hadapan, bulan depan je pun tahun hadapan kan, dekat. Kita silakan Ustaz.
Pihak pengusaha masjid mengucapkan juga terima kasih kepada Tuan Haji Osman bin Muda mewakili Imam Besar Masjid Tuan Mizan, begitu dengan Syekh. Dan insyaallah kita salam dengan alim orang ulama insyaallah dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput oleh tuan-tuan ya untuk menikmati jamuan yang telah kita sediakan di bahagian sahan A. Mi goreng. Walaupun sejuk kita panaskan dia dengan isu-isu yang telah kita dapat tadi. Esok aja.